Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dapat kita berkumpul pada malam ini melalui Pro Media Tajdid atas jemputan yang diberikan, dan insya-Allah malam ni kita akan mengambil satu tajuk yang sebenarnya sangat penting bagi umat Islam kita di Malaysia, iaitu berkenaan dengan menyanggah kumpulan sesat atau kelompok sesat di Malaysia. Kita sedar sebenarnya Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepada kita untuk memberikan hidayah. Dan bahkan kalau kita lihat dalam Al-Quran dan surah Al-Baqarah ayat ke 38 39, Allah nyatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul nahbitu minha jami'a. Kami katakan ini kepada Adam, Hawa dan Iblis, turunlah kamu semua daripadanya ke semua sekali. Fa imma ya'tiyannakum minni huda. Jika datang padamu daripada sebarang petunjuk, faman tabi'a hudaya fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Barang siapa mengikuti petunjukku, maka tiada ketakutan ke atas mereka dan mereka tidak akan bersedih. Walladzina kafaru wa kadzdzabu biayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Dan golongan mereka yang kufur dan juga tidak mempercayai terhadap ayat-ayat kami, mereka itulah golongan yang penghuni neraka dan mereka dalamnya adalah kekal abadi. So jadi bila berarti tolak daripada ayat berkenaan, kita sedar bahawa Allah SWT menjanjikan untuk memberi hidayah kepada kita selepas daripada turunnya Adam AS ke dunia. Demikian juga Allah sebutkan dalam surah Maryam, menceritakan berkenaan dengan kisah para anbiya. Bila Allah lepas ceritakan daripada awal surah Maryam tentang Zakaria, kemudian Yahya, kemudian Isa AS berserta ibu dia, kemudian Abu Baginda, kemudian berkenaan dengan Ibrahim, kemudian berkenaan Musa, Harun, kemudian Allah sebut berkenaan dengan Ismail dan beberapa orang Nabi yang lain, Idris pun Allah sebutkan. Allah nyatakan ulaika alladzina an'ama Allahu alaihim, mereka itulah golongan Allah kurnia nikmat ke atas mereka, minan nabiyyin, dari kalangan para nabi, min dzurriyyati Adam, dari zuriat Adam, wa mimman hamalna ma'a Nuh, dan mereka tu dari kalangan orang-orang yang keturunan orang-orang yang kami bawa di atas kapal bersama dengan Nuh, wa min dzurriyyati Ibrahim wa Ismail, dan mereka daripada zuriat Ibrahim dan Ismail, dan Israel itu Yaqub, mimman hadaina wa ijtabaina, dari kalangan orang yang kami beri petunjuk dan kami pilih. Bila dibaca pada mereka ayat-ayat Ar-Rahman, kharru sujadan bukiya, mereka akan jatuh sujud menangis. Ini para anbiya. Kemudian Allah sebutkan berkenaan selepas golongan para anbiya, fa khalafa min ba'dihim khalfun adaa'us salah wattaba'us syahawat fasawfa yalqawna ghayya. Lalu mereka, itu para anbiya tadi, meninggalkan lepas mereka satu generasi yang mengabaikan solat dan mengikuti syahwat, dan mereka pasti menemui kebinasaan. So jadi ini adalah fitrah yang Allah jadikan. Dan setiap kali mana kita memperingatkan tentang tajuk, contohnya macam kita sebutkan kumpulan sesat, golongan sesat di Malaysia, ia bukan satu kepelikan, maka ia adalah fitrah yang Allah jadikan. Selepas datangnya kebaikan, datang keburukan, keburukan datang kebaikan, dan kita cuba untuk sentiasa membaiki dan juga memperingatkan. Dan bila kita sebut tentang sesat, bila kita sebut sesat di dalam istilah ni, dia ada dua tajuk yang kena faham. Kalimah sesat dalam keadaan tidak mengetahui, yang tidak mengetahui, bukan berniat jahat,
itu adalah satu bentuk yang berbeza. So Allah Ta'ala pernah nyatakan tentang Nabi SAW, bila Allah Ta'ala nyatakan dalam surah Ad-Duha, wajidaka dhalan fahada, kami dapati engkau tidak berpetunjuk, tidak mendapat panduan, lalu kami lalu engkau diberi petunjuk. Berbeza dengan satu kumpulan yang dapat petunjuk dan lari dari petunjuk. Ini kena faham betul-betul, ini bezakan. Sebab bila kita sebut sesat, jangan fahamkan dia dengan bentuk yang lain, tapi bentuk dia dua. Satu, orang yang memang tak diberikan petunjuk atau panduan. Satu lagi memang diberikan panduan dan petunjuk, tapi mereka lari daripada petunjuk berkenaan. So, jadi bila kita sebutkan berkenaan dengan ada golongan yang tersesat dalam Islam, dan kita terangkan tadi berdasarkan pada ayat surah Maryam tadi, bahawa memang ia akan pasti berlaku, tak boleh kita elakkan. Cuma kita yang tidak terlibat ataupun yang mengenali atau kumpulan-kumpulan sesat ini, kita harus mengetahui akan usul-usul mereka atau asas yang menjadikan mereka sedemikian. Sebab takkan jadi kesesatan tadi kecuali dengan sebab yang punca dia. Dan apakah punca-punca tersebut? Kerana Allah Ta'ala takkan mengeraskan hati manusia kecuali mereka mengambil tindakan tertentu yang menyebabkan mereka jadi sedemikian. Allah Ta'ala membalas mereka di atas perangai mereka sendiri. Sebab itu bila kita insya-Allah malam ni kita akan cuba ambil usul-usul atau asas, yang mana tajuk ni sebenarnya diambil daripada buku Manhajut Talaqi Istidlal, tata cara penerimaan ilmu hingga penilaian agama dan Islam, yang mana dalam bahagian berkenaan dengan usul bagi golongan yang menyimpang daripada hidayah. Disebutkan dalam buku ni tentang tiga usul yang mereka ada. So kita akan cuba kupas kumpulan sesat di Malaysia atau golongan sesat di Malaysia ni berdasarkan usul-usul yang kita akan sebutkan nanti. Okay, baik. Dikata dekat sini, usul bagi golongan yang sesat di Malaysia ini sebenarnya di dunia ini secara asalnya dia terbagi pada tiga bahagian. Dia ada usul pertama, berani menolak atau menentang nas dengan nyata. Nas, mana qala Allah qala Rasulullah ditentang dengan sesuka hati ataupun dengan mudah. Okey. Kemudian yang kedua, mempermainkan atau memperolok-olokkan usul pendalilan syariah. Yang ketiga, dia mewujudkan usul-usul baru dalam pendalilan juga penerimaan agama. Okay, jadi kita pergi satu persatu dan saya bagi contoh pada kumpulan-kumpulan yang macam ni. Okay, pertama, kumpulan yang dikatakan sebagai menolak ataupun usul pertama, berani menolak nas atau menentang nas yang nyata. Kita tahu bahawa Islam ini sebenarnya diasaskan di atas ketaatan dan kepatuhan kepada Allah Ta'ala. Hatta kalimah Islam itu sendiri bermaksud Muslim ni orang yang submit, orang yang menyerah, orang yang patuh kepada perintah dan kehendak Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab itu dinamakan Muslim. Bila seorang manusia tadi dia berani menolak atau menentang arahan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, perintah daripada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, maka ini dah secara langsung telah menjadi asas pertama yang tak boleh tidak. Ini punca pertama tersesatnya manusia itu. Kalau kita lihat dalam konteks ini, mungkin kita boleh lihat, boleh kata ke semua kumpulan terlibat dengan tajuk ni. Semua kumpulan yang kita panggil sesat, dia akan terlibat dengan tajuk ni. Tajuk melanggar atau menentang perintah Allah Ta'ala dengan nyata. Dan sedangkan kita tahu bahawa Allah Ta'ala nyatakan dalam Quran, wa ati'ullah wa ati'ur rasul. Kan? Taatilah Allah dan taati Rasul la'alakum tuflihun, kamu akan berjaya. So basically kalau orang tersebut tidak taat Allah, taat Rasul, tidak ada nilai bagi apa yang dikatakan sebagai iman. Tapi bila manusia ini dengan berani, dia kata saya tahu perintah Tuhan itu, tapi saya tak rasa saya nak buat. Ini kalau kita kat Malaysia ni kata golongan liberal. Kan, liberal, dia maksud dia bebas. Dia tak nak terikat dengan teks Al-Quran atau sunnah Nabi SAW atas alasan kerana dia rasakan dia lahir merdeka dan dia tak perlu ikut. Macam baru ni saya ada baca berkenaan dengan tajuk ni, dia kata sebenarnya arak itu haram dari Islam untuk minum saja, tapi untuk terlibat dengan penjualan, penghilangan, pembotolan, pasal Quran tak sebut. Dia kata dia permainkan lah. Dia kata, jadi bentuk ini sebenarnya sesat. Bila manusia ni hanya kita panggil apa, dia tak boleh menerima firman Allah Ta'ala, perintah Allah Ta'ala, suruh perintah kepada dia untuk buat apa yang diperintahkan, dia tak mahu ikut, maka itu telah jelas dia telah terkeluar ataupun sesat daripada jalan yang benar. So kita sendiri macam saya sebutkan tadi, Muslim dinamakan Muslim kerana kepatuhan kita kepada perintah Allah Ta'ala.
Itu namakan kita Muslim. Kalau kita kata kita Muslim tapi tak patuh perintah Tuhan, dan di mana duduknya Islam kita? Itu kena faham sudut yang penting yang kita kena letakkan dalam asas diri kita. Kenapa anda seorang Muslim? Kalau anda pakai nama anda seorang Muslim tapi tak patuh perintah Tuhan, dan anda duduk di mana? Soal balik pada diri anda. Tak kira anda di kumpulan mana sekalipun, agnostik ke apa sekalipun, itu nilai yang kita boleh letakkan bagi pihak masing-masing. Tetapi tajuk asal dia adalah, kalau Allah Ta'ala perintahkan, Nabi perintahkan, orang tu tolak, menentang nas dengan nyata, tolak nas tak nak ikut, maka orang tersebut telah sesat. Ini boleh lihat kepada siapa sajalah, kepada siapa saja kita faham. Okay, sudut yang pertama ni terlampau general, boleh kena pada setiap kumpulan. Cuma saya akan pergi pada rincian kepada kumpulan-kumpulan ni. Saya sebutkan berdasar kepada bentuk panggil apa, usul kedua, iaitu memperolokkan atau mempermainkan usul pendalilan syariah. Okay, bila kita lihat dalam Islam ni, kita tak boleh tinggalkan satu asas melainkan dengan yang berikutnya. Contoh macam bila kita kata beriman Quran, kita kena beriman dengan sunnah. Tak boleh kita kata beriman Quran sahaja. Kalau kita kata saya percaya Quran sahaja, nanti sunnah nanti dia kata macam mana sunnah boleh melengkapkan Quran. Macam tadi beberapa hari lepas ada kawan dekat Paya Terubung, dia jumpa saya lepas daripada kelas. Dia kata, ada budak-budak muda cakap, dia kata kalau kita kata Quran ni perlu pada hadis, maka Quran tak cukup. Sedangkan dalam Quran sendiri Allah Ta'ala nyatakan dalam surah An-Nahl 44, Allah Ta'ala nyatakan wa anzalna ilaika dzikra, kami turun kepada Muhammad dzikr, itu Quran, litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim, supaya kau jelas pada manusia apa turun pada mereka. Mana apa turun ni yang kena jelaskan dia adalah engkau, itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So basically Quran sendiri bagi tahu ia mesti dijelaskan oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum diamalkan, sebelum difahami, sebelum diamalkan oleh sesiapa saja di kalangan orang Islam. Jadi bila orang tersebut tak nak terima penjelasan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini sudut pertama yang kita sering dengar, orang percaya Quran tak percaya sunnah. Macam kumpulan Quraniyun di Malaysia, ada Jemaah Quran Malaysia. Ini dulu diketuai oleh Kasim Ahmad, seorang Penang kot rasanya kan. Jadi dia satu jenis kan. Jadi dia percaya Quran tak percaya sunnah. Dia kata Quran tu betul dari Tuhan, sunnah tak boleh. Sebab kenapa? Sebab kumpulan macam ni dia nak interpretasikan Al-Quran ikut kehendak masing-masing. Walaupun sebenarnya apa yang macam Kasim Ahmad dahulu buat, dia bukanlah pelopor, pioneer dalam tajuk ini. Apa dia tuliskan, apa yang dia sebarkan dalam masyarakat Melayu kita, hanyalah terjemahan daripada tulisan-tulisan orientalis barat, seperti Goldziher ke Martin Link ke, yang mana orang-orang ni yang menulis tentang Islam dia panggil orientalis, orang kaji ilmu timur. Di Eropah dia ada pengajian dipanggil sebagai oriental studies, yang kaji ilmu timur. Dalam kajian ilmu timur tadi masuklah Hindu, Buddha, dikaji, tapi dikaji sebagai bahan akademik. Dalam kajian akademik tadi, cara mereka kritik dan juga cari kepincangan atau ketidakbetulan dalam perkara berkenaan, pro and con. So diorang aplikasikan juga tajuk tersebut pada Islam. So sebagian besar tulisan ini dalam bahasa Inggeris. So kebetulan pula tahun 60-an, 70-an dahulu, Kasim Ahmad dia seorang pensyarah universiti, pandai berbahasa Inggeris. Dia ambil bahan-bahan tadi, diterjemahkan kepada bahasa Melayu dan disebarkan. Sampai ada orang di Malaysia ini menyangka bahawa dia adalah pelopor dalam masalah ini. Namun begitu, bila kita lihat sebuah buku dikarang mengenai mempertahankan sunnah, nama dia terkeluar. Nama Kasim Ahmad ni tersebar. Sebab dia ada tulisan dia yang dinukil-nukilkan tadi, diterjemah pada bahasa Arab balik, disebarkan balik pada orang-orang Arab. Nak ceritakan, walaupun sebenarnya bila kita cek balik, apa ditulis oleh dia sebenarnya adalah ditulis oleh orientalis barat. So jadi bila dia timbulkan tajuk macam percaya Quran tak percaya sunnah, dan dia bukan, maksud kata bukan pelopor, ada dahulu sebelum dia macam Rashad Khalifah, dia seorang bangsa India yang tinggal di Mesir, yang juga mengkaji Al-Quran dan berakhir dengan kata Quran betul, hadis tak betul. Jadi ini tajuk dia. Kalau nak tahu sesat ni, bila orang tu kata saya terima Quran tak terima hadis, ada masalah. Yang terima tadi kena ingat juga, dia bukan masalah terima tolak sama semata, bahkan menolak penjelasan hadis pada apa yang disampaikan juga adalah termasuk dalam kesesatan. Sesat. Pasal kita takkan boleh faham Quran kecuali dengan penjelasan sunnah.
Ini ada basic. So bila seorang tu kata saya percaya Quran tak percaya sunnah, ataupun saya percaya Quran dari Allah Taala tapi sunnah ni tak diterima, dia cakap macam tu, maka itu dah jelas itu adalah kumpulan sesat. Sebab tidak ada pernah berlaku pada zaman para sahabat dahulu, tabi'in dan seterusnya, mereka katakan Quran tu betul, cerita daripada Nabi ni aku tak boleh nak percaya sebab yang sampaikan hanya seorang. Bila seorang dia zon, maksudnya dia tidak mutawatir. Sedangkan kita lihat Nabi SAW dahulu menghantar para sahabat baginda ke kampung-kampung secara berseorangan, bukan beramai-ramai, mana pergi kampung ni seorang, kampung ni seorang, kampung ni seorang. So penghantaran tersebut menyebabkan di situlah penyebaran Islam dari orang perseorangan. Dan kalaulah kita berpegang dengan tajuk yang kata hadis ini tak boleh percayai kerana tak mutawatir macam Al-Quran, maka nescaya akan masalah lah pengajaran agama oleh para sahabat yang individual yang Nabi hantar. Macam ke Yaman Nabi hantar 10 orang sahabat tapi ke kampung yang berbeza, bukan berkumpul sekaligus. So ini semuanya menolak berkenaan dengan tajuk untuk tidak percaya sunnah. Ini kita kata pada asasnya kerana memang dahulu, bahkan munculnya contoh Khawarij, atau munculnya Syiah, atau munculnya anti hadis kita sebut tadi kan. Ini semua ni adalah berpunca daripada tajuk asal pertama, tolak interpretasi sunnah. Bahkan kita dengar ada orang kata kita nak terjemahkan Quran semula atau mentafsirkan semula Al-Quran sebab dia tak suka dengan tafsiran Quran yang diperolehi daripada sunnah Nabi SAW. Ini sudut pertama. Jadi kalau kita nak tengok kumpulan-kumpulan yang sesat ni, dia tolak sunnah, dia nak faham Quran. Mana ada orang lebih tahu tentang sunnah Al-Quran berbanding Nabi SAW. Lepas tu kalau kita lihat dalam konteks tafsir Al-Quran, para ulama' contoh macam disimpulkan oleh Ibn Kathir rahimahullah, dia kata bila ditanyakan apakah cara tafsir yang paling bagus, di muqaddimah tafsir Ibn Kathir, dia kata yang pertama sekali tafsir adalah di antara Quran dengan Quran. Maksudnya Quran mentafsirkan Quran, itu yang terbaik. Macam dalam surah Al-Baqarah bila Allah kata hudal lil muttaqin, Quran ni petunjuk untuk orang bertakwa. Siapakah orang bertakwa? Baca lepas tu, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Itulah terjemahan bagi muttaqin itu siapa. Okey. Selepas tu dia kata kalau tak ada Quran maka daripada Nabi SAW. Kenapa? Sebab Nabi SAW adalah penjelas bagi Al-Quran. Macam kita baca ayat 44 surah An-Nahl tadi, bahawa Nabi adalah penjelas bagi Al-Quran. Penjelas bagi Al-Quran. Maka siapa-siapa yang tak nak penjelasan Nabi jadi masalah. Bahkan contoh macam saya ingat berjumpa dengan kumpulan yang nakkan Rasul baru. Dia nak Rasul baru bagi manusia. Dia kata Rasul Arab, Rasul Melayu kena Melayu. Dia kata dalam Quran tak cakap macam tu. Dia kata mana? Saya kata buka dalam surah Al-An'am surah Al-An'am ayat ke-19. Allah Ta'ala nyatakan Qul ayyu syai'in akbaru syahadah. Katakan hai Muhammad, apakah benda paling besar penyaksian? Qul ayyu syai'in akbaru syahadah. Katakan hai Muhammad, apakah benda paling besar penyaksian? Qulillahu syahidun baini wa bainakum. Katakan hai Muhammad, Allah saksi di antara aku dan kamu. Saksi aku dan kamu adalah Allah. Dan wa uhiya ilayya hadzal Qur'an, diwahyu kepadaku Quran ini liunzirakum bihi, untuk aku ingatkan kamu dengannya, wa man balagh, dan siapa yang sampai kepadanya Al-Quran nanti. Mana siapa sampai padanya Al-Quran, maka utusan Allah yang mengingatkan dia, yang memberi peringatan pada dia adalah apa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So tak ada lain. So kadang dia orang tu cuba kata pakai Quran, tapi pemberi penjelasan Quran saya adalah orang A atau orang B, maka dia telah sesat. Sebab dalam ayat Al-Quran sendiri pun Allah Ta'ala nyatakan Nabi sendirilah orang yang beri peringatan dengan Al-Quran itu. Okay? Itu contoh yang kita boleh berikan. Okay. Kedua, kalau kita lihat dalam mempermainkan usul pengendalian syariah ni, kumpulan sesat di Malaysia, dia akan ada sifat beriman sebahagian kitab, kufur sebahagian kitab, atau beriman sebahagian dalil, kufur sebahagian dalil. Yang saya tengok contoh macam dia ambil apa yang seronok dengan dia, tinggal separuh. Yang saya ingat pernah dahulu berlaku kumpulan Hizbut Tahrir. Hizbut Tahrir terkenal sebagai satu kumpulan yang tak percaya azab kubur. Bagi dia tak logik kalau azab kubur tu ada, Allah tak adil. Sebab orang mati zaman dulu 1000 tahun dah kena siksa, sampai kiamat masih lagi kena siksa. Orang yang hari ni mati besok kiamat, satu hari je
Yang tadi 1000 tahun, beribu tahun dia siksa, baru kiamat. Dia duduk dalam kubur dan tempoh apa kita panggil apa? Satu hari, besoknya kiamat. So tak adil. So walaupun sebenarnya kita ada jawapan kita adalah apa yang berlaku pada alam roh tidaklah sama seperti alam nyata. Kadang-kadang seorang manusia itu tidur berjam-jam, dia rasa tidurnya hanya beberapa minit atau berdetik saja. Dia tengok dah lewat. Ada orang tidur sekejap tapi dia rasakan dah berubah hari. Kan hari dia tidur, dah bangun hari esoknya. Dia ingat dah senja hari esoknya, contohnya. Itu adalah apa yang berlaku pada alam roh, bukan alam nyata. So roh kita akan mengalami cepat, lambat, sekejap, lama berdasarkan pada habuan masing-masing. Ada orang kita tengok mati lama atau mungkin dia rasa sekejap. Ada orang mungkin mati sekejap tapi dia rasakan lama. Itu adalah habuan masing-masing. Itu sudut asal. Tapi tajuk asal yang saya tengok pada kes ni adalah berlaku bila seorang pengikut Hizbut Tahrir ni, dia tulis dekat Facebook. Dia ambil hadis Nabi, dia ambil separuh je. Hadis tu panjang, hadis Sahih Bukhari. Muslim datang dengan panjang. Mana Aisyah radhiyallahu anha ceritakan bahawa dahulunya ada seorang wanita Yahudi masuk rumah Nabi SAW, masuk rumah Aisyah, berkhidmat, bersihkan rumah, tolong kemas-kemas rumah dan sebagainya. Kemudian bila Aisyah radhiyallahu anha bagi dia nak keluar, Aisyah hadiah dia something, dia akan kata pada Aisyah, waqakillahu adzabal qabri. Semoga Allah lindung kau azab kubur. Semoga Allah lindung kau azab kubur. Maksudnya dia balas kebaikan Aisyah dengan doa untuk jangan kena azab kubur bagi Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah radhiyallahu anha bertemu Nabi SAW dan bertanya soalan. Dia kata, ya Rasulullah, ni wanita Yahudi ni datang masuk rumah, tolong buat kerja rumah, kemudian bila aku bagi dia apa-apa, dia akan kata waqakillah adzabul qabri. Semoga Allah lindung kau azab kubur. Lepas tu Nabi berkata sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata kadzabatil yahud, berbohong Yahudi, wa hum 'alallahi kudzub, dan mereka kat atas tanah ada banyak pembohongan. Okay. Tiada azab kecuali hari akhirat. Bila kita baca hadis ni macam ni, kita akan dapat hujah bahawa tak ada azab kubur. Tetapi hadis itu sebenarnya tak habis lagi. Jadi budak yang sebarkan ni, dia ambil potongan pertama ni, dia sebar dekat Facebook. First part of the hadis. Second part hadis tadi disorokkan. Bila ada orang tanya soalan dengan saya pun kata, hadis tu tak habis. So separuh lagi hadis tu adalah Aisyah radhiyallahu anha, Nabi pun lepas tu diam beberapa hari. Tidak ada cerita baru Nabi ceritakan, sehinggalah pada tiga hari selepas tu Nabi keluar dari rumah dalam keadaan ketakutan, dalam keadaan berkelubung, mata merah menangis. Baginda SAW panggil orang ramai berkumpul. Bila orang ramai berkumpul, Nabi kata, wahai manusia sekalian, ya, kalau kamu tahu apa aku tahu, kamu akan banyak menangis, kamu akan sedikit ketawa. Nabi sebutkan macam tu. Kemudian ada beberapa benda Nabi sebutkan. Dan hujung kata-kata dia, Nabi kata, ya ayuhan nas, kan ista'idu billah min azabil qabri, minta perlindungan dengan Allah daripada azab kubur. Fa inna azabil qabri haq, kerana azab kubur adalah benar. Basically kalau kita baca hadis berkenaan, Nabi tak tahu, kemudian diberitahu, itu selesai. Tapi bila orang ni dia nak menang, dia punya apa, dia ambil separuh hadis tadi disebarkan, dia separuh lagi ditinggalkan. So ini sikap yang kita panggil apa, beriman sebahagian kitab, kufur sebahagian kitab. Ni ada daripada kumpulan macam ni, kumpulan sebahagian macam-macam Syiah. Bila dia ambil hadis-hadis berkenaan dengan kelebihan Ali bin Abi Thalib dan keluarga Nabi, dia tinggalkan kelebihan para sahabat yang lain. Demikian juga orang yang sekular, yang dia beriman contohnya dengan ayat-ayat tentang tajuk keadilan, kesaksamaan, tapi dia tak beriman dengan ayat-ayat berkaitan tajuk hukuman hudud Allah Subhanahu Wa Taala. Semua ni adalah sudut yang sama, sesat. Sebagai manusia tu, pasal kita kena beriman dengan semua nas. Bukan ambil nas mana kita suka, tinggal mana nas yang kita tak suka. Kita ambil separuh, tinggal separuh. Itu bukan daripada Islam. Itu bukan hidayah. Itu adalah kesesatan. Ini dah banyak kita tengok berlaku. Kumpulan-kumpulan ni, dia ambil sebahagian nas, dia seronok, dia ambil. Mana yang tak kena dengan dia tinggalkan, dia sorok. Ini bahaya. Ini banyak benda yang kita kata, kita panggil apa, kedudukan perangai tingkah laku yang banyak berlaku. Banyak berlaku pada kumpulan sesat, termasuk macam Khawarij. Dengan Khawarij dahulu mereka beriman dengan ayat-ayat tentang wa'id, janji buruk Allah Taala. Hatta golongan Khawarij dahulu, mereka
panggil apa, sangat keras, sangat kasar, berkenaan dengan tajuk dosa besar masuk neraka. Masuk besar masuk neraka. Tak ada kemaafan, tak ada keampunan. Tapi dia lupa tinggalkan ayat rahmat, ayat keampunan Allah Ta'ala ditinggalkan. Kalau satu pula kumpulan dia macam Murji'ah. Dan dia beriman bahawa keampunan Allah Ta'ala luas, tapi dia tinggalkan ayat-ayat tentang siksaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Buat apa pun, macam di Malaysia sebagian besar ada kumpulan macam ni. Dia berimankan siapa telah melafazkan syahadah, maka dia pasti masuk syurga. Dia lupa berkenaan dengan tajuk. Orang melafazkan syahadah zaman Nabi dahulu, ada juga seperti Abdullah bin Ubay bin Salul dan kumpulan dia melafazkan syahadah, tapi disebut dalam surah At-Taubah, innal munafiqina fi darkil asfali minan nar. Orang munafik adalah lapisan paling bawah neraka. Sedangkan orang tu bersyahadah. So dia ambil man qala man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Siapa akhir kalam dia la ilaha illallah, dia masuk syurga. Dia ambil yang tu, dia tinggalkan satu lagi. Sedangkan kita dalam konteks ni kena gabungkan nas tadi. Maksud dia, kalau orang ni masih melafazkan la ilaha illallah tapi masuk neraka paling bawah, maksud dia la ilaha illallah tadi mesti ada syarat-syarat dia, yang kalau tak ditunaikan, la ilaha illallah yang anda lafazkan tidak ada guna. Jadi kita kesihan majoriti Islam kita di Malaysia ni, kita dapat perhatikan ada kumpulan-kumpulan yang ialah dia kata asalkan iman itu ada, perangai tak senonoh pun tak apa. Allah Ta'ala hanya tengok hati saja, sambil menyebarkan hadis innallaha yanzuru ila suwarikum wa ajsamikum. Allah tak pandang pada rupa kamu dan juga tubuh badan kamu. Walakin yanzuru ila ma fi qulubikum. Tapi Allah Ta'ala pandang pada apa dalam hati kamu. Tapi hadis tu dia baca separuh, tak habis. Semua riwayat yang datang dia berbunyi ila qulubikum wa a'malikum, kepada kalbu kamu dan juga amalan kamu. Bukan hanya setakat kalbu. Tapi hadis tu dibaca separuh, kan, innallaha yanzuru ila suwarikum wa ajsamikum wa yanzuru ila ma fi qulubikum, dia berhenti situ. Sedangkan ada sambungan dia wa a'malikum. Dia tak nak beramal tapi dia anggap iman dah cukup. Ini sudut yang kita kata kasihan. Banyak umat Islam kita di Malaysia ni yang kita lihat mereka merasakan tak perlu patuh pada Tuhan asal hati baik. Kalau hati dia tulus, ikhlas, maka tak apa. Dia tak buat pun tak apa. Dia tak ikut perintah Tuhan pun Tuhan akan sayang. Ini sangat-sangat masalah. Sebab kena ingat, kalau dari sudut masalah hati beriman, tak ada amal kepatuhan, iblislah tauladan anda yang paling dekat. So iblis laknatullahi alaih, dia percaya Allah Ta'ala Tuhan. Dia percaya Allah Ta'ala Maha Berkuasa. Sebab tu dia minta panjang umur pun dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tapi ketika mana diperintahkan untuk sujud kepada Adam, dia tak nak sujud. So yang tak ada pada iblis adalah apa? Amal. Kepercayaan ada. Dia ada kepercayaan dalam hati dia. Macam dia percaya Allah Ta'ala. Bahkan dia mengaku kepada Allah Ta'ala, kan, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Kau jadikan aku daripada api, kau jadikan dia daripada tanah. So dia tak kata selain Allah Ta'ala menciptakan dia. Tapi yang kasihannya, sebagian besar umat Islam kita macam itulah. Dia kata yakin Allah Ta'ala Tuhan dia, tapi tidak ada amalan yang nak dibuat. Alasan macam tadilah, kalau tak ikhlas, apa lagi nak buat? Ini masalah kena jaga sikit. Ada saya tengok ada kumpulan sesat kat Malaysia ni yang dia tak nak buat amalan kerana dia kata kalau tak berikhlas, buat apa nak beramal. Yang termasuk yang tak nak pakai tudung, yang tak nak solat pun ada. Saya kata kalau solat tapi masih syirik, buat apa? Tapi soalan sekarang, adakah anda boleh berkata sahaja aku tidak solat lillahi ta'ala, sahaja aku tak pakai tudung lillahi ta'ala, sahaja aku langgar perintah Tuhan ni lillahi ta'ala? Ini kena jaga-jaga sikit. Sebab ini yang sering berlaku. Ada orang menyangka bahawa dia boleh untuk tidak melaksanakan perintah Tuhan kerana apa? Kerana tak ikhlas. Sedangkan kita tahu bahawa amalan dalam Islam ni, kita bina keikhlasan selepas kita beramal. Kita baiki hati kita dengan konsisten beramal. Bukannya kita tak beramal kerana tak ikhlas. Kenapa tak beramal? Sebab kita tak ikhlas. Kalau ikhlas, tak ikhlas buat apa beramal? Kita hamba Allah Ta'ala. Walau tak redha pun kita kena buat. Macam kita lihat para sahabat Nabi SAW kena untuk berjihad. Kita lihat ayat 216 surah Al-Baqarah. Allah Ta'ala nyatakan, kutiba alaikumul qital, difardu ke atas kamu berperang, wa huwa kurhul lakum, sedangkan berperang itu dibenci oleh kamu, wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum, bimbang
kamu benci satu perkara, ia baik untuk kamu. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Bimbang kamu suka satu perkara, ia buruk untuk kamu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah mengetahui, kamu tidak mengetahui. So dalam ayat tersebut kalau kita fahamkan, para sahabat Nabi pergi masuk ke dalam medan jihad dalam keadaan hati suka ke tak suka. Sebenarnya kalau boleh, diorang tak nak. Diorang tak nak. Tapi kerana ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, mereka masuk juga. Kerana ketaatan, bukan sebab kerana. Tapi keikhlasan akan dipelajari dalam perjalanan, bukannya daripada awal. Jangan cari keikhlasan sebelum daripada amal. Amal dahulu, kemudian ikhlaskan amal tersebut. Okey. Kemudian kalau ketiga pula kita lihat pembohongan kata Rasulullah SAW atau tidak mengambil berat penyambakan sunnah. Okey, ini sikap yang kalau kita lihat kumpulan yang pakai title agama. Dia menipu atas nama Rasulullah SAW. Contoh macam dia kata kalau selawat macam ni dapat macam ni, kalau buat bismillah 41 kali keluarga terjaga. Ini semua ni yang dikatakan dia menipu atas nama Rasulullah SAW dan mengatakan amalan itu sunnah, yang sedangkan Nabi tak pernah ajar, ataupun memang dia dengar cerita dan tidak ada sikap untuk membaiki ataupun memeriksa kebenaran ataupun kesahihan sunnah yang didengar, ajaran yang dengar. Macam hari ni ada soalan timbul daripada orang pada saya, soalan berkenaan dengan tajuk betul tak ada fatwa daripada Syekh bin Baz rahimahullah berkenaan dengan kalau nak curah air panas di sinki kena baca bismillah, sebab kerana kalau tak baca bismillah nanti kena anak jin dalam lubang tersebut. Dan ini kita dengar tu sikit pelik sikit, walaupun sebenarnya tajuk ni kalau kita buka balik dalam kitab fatwa Syekh Islam Taimiyah rahimahullah, ada dia punya hint dia, maksudnya bimbangi, contoh pasal dia bermula daripada kes Nabi melarang kencing dalam lubang. Dalam lubang Nabi larang kencing. So para ulama bahas kenapa. So ada yang kata sebab lubang tadi tempat binatang bisa, ada kata lubang tadi tempat jin tinggal. So bila kita kencing kat situ, gangguan akan datang kepada kita. Bahkan ada orang dirasuk oleh jin kerana mengganggu tempat tinggal jin. Ini sudut asal. So sekarang ni di add up dengan tambahan. Ini kalau nak buat benda berkenaan kena tambah. Contoh macam kes nak sirat, nak kencing, takut nanti jin ada, bismillah dulu supaya jin dari baru kencing. Ini nak faham sudut tadi. So kita kata macam ni, pada asas pertama perbuatan memegang benda, meletak benda, sebut bismillah, ini sunnah. Untuk duduk, buka pintu, bismillah, pakai kasut, bismillah, semua bismillah, itu adalah sunnah. Tapi untuk mengkhususkan bismillah pada menuang air yang panas ke lubang kerana bimbang nanti anak jin kan tu kena panas dan nanti dia akan ganggu kita, ini tak ada sunnah lah. Tidak ada nas daripada Nabi SAW. Bahkan mengkhususkan, bahkan kita bimbang mungkin jin tak suka air sejuk, so air sejuk tak sebut bismillah pula. Jadi kita bimbang benda tu akan jadi tambahan. So yang saya kata kepada mereka, pengkhususan tidak ada. Pengkhususan untuk masalah yang para ulama bahaskan adalah gangguan mungkin timbul kalau kita terganggu. Tapi kalau kita takutkan benda tadi lebih daripada takutkan Allah Ta'ala, masalah lah. Nak jalan pintu takut nanti terpijak jin, bismillah. Nak masuk sekian, bismillah. Ini bukan ajaran sunnah. So kita kena pastikan kesahihan sunnah yang kita amalkan. Apa yang kita nak jadikan sebagai amalan tidur, amalan keluar rumah, amalan bekerja, kan, amalan yang kita nak buat apa saja kehidupan harian kita, perlu kita pastikan adakah ia benar daripada Nabi SAW untuk kita amalkan. Jika tidak, apa yang kita ceritakan tadi menjadi bid'ah dalam agama. So kita menambah-nambah fadilat ayat tertentu, fadilat bacaan tertentu yang tidak berkaitan dengan sunnah Nabi SAW. Tapi ini kalau kat Malaysia, kalau kita perhatikan kumpulan macam ni, yang banyak kita perhatikan kumpulan ikut Sufism, yang mereka banyak kita panggil apa, mendapatkan amalan guru mereka untuk dijadikan sebagai amalan, kemudian mereka kaitkan dengan sunnah Nabi SAW di atas amalan tersebut. Contoh macam pada zaman sekarang ni ada banyak orang mereka-reka selawat yang bermacam-macam, selawat yang bermacam-macam. Setiap kumpulan, setiap tarikat akan membuat selawat masing-masing, dan semua kumpulan akan kata bahawa selawat yang dibuat oleh guru mereka mempunyai fadilat yang lebih daripada orang lain. Macam selawat Fatih kat tarikat Tijaniyah, dia kata lebih bagus banding Quran 3 kali ganda. 3 kali ganda bagus daripada Quran.
Dan ada sebahagian selawat tadi direka, dia kata kalau buat, kampung takkan dimasuki oleh musuh. Yang dibuat, rumah tak dimasuki oleh penceroboh. So bila kita perhatikan dengan bermacam-macam diletakkan tadi, semua sebenarnya adalah berbalik kepada guru-guru tarikat tersebut, bukannya daripada Nabi SAW. Sedangkan yang Nabi SAW ajarkan, selawat Nabi ajarkan, tidak mempunyai sebarang fadilat tambahan sedemikian. Paling-paling besar yang kita dengar adalah selawat yang Nabi SAW ajar kepada kita selawat sekali, Allah balas kepada kita 10 kali. Kan Nabi kata, man salla alayya salatan sallallahu alaihi biha asyra. Barang siapa selawat ke atasku 1 kali selawat, Allah selawat ke atas dia dengan sebab selawat tadi 10 selawat, Allah balas 10. Kalau buat 10, Allah balas 100. So basically itulah yang paling besar kita dengar. Tak ada masuk perang, tak ada masuk tuang air, tak basah. Masuk hari hujan, tak kena hujan, tak ada. Jadi kat sini kita perhatikan, kalau anda kata kita dengar amalan-amalan tambahan yang diajarkan macam kita sebut tadi lah, Bismillah 20 ke Bismillah 7, 41, hadiah pada orang, atau baca Al-Fatihah, hadiah pada diri sendiri, hadiah pada orang lain. Semua ini kita panggil apa? Sikap tidak memastikan kesahihan nas atau sunnah. Sedangkan para sahabat Nabi SAW dahulu, mereka memastikan. Macam Ibn Abbas radhiyallahu anhu nyatakan dahulunya, bila mereka dengar seorang tu berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kan dia kata diorang adabkan wajah mereka kepada orang berkenaan dan mengalir air mata mereka. Tapi bila orang ramai mula melakukan benda baik dan buruk, dikira sama. Maka Ibn Abbas kata, kami tak terima kecuali apa kami tahu saja. Benda apa kami tak tahu, kami tinggalkan. Menunjukkan bahawa mereka memastikan dahulu kebenaran kata-kata tersebut daripada Nabi untuk disebar atau diajarkan. Ini kepentingan. Ya, kalau kita kata dalam konteks agama, ini Nabi kata apa? Nabi kata, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa rad. Barang siapa mengada kepada urusan kami ini apa bukan daripadanya, maka ia tertolak. Okey. Yang keempat, menyembunyikan nas. Maksud nas yang tadi kalau yang kata ada, kan mereka akan sembunyikan. Walaupun kita kata benda ini sebenarnya dalam ikut Al-Quran Karim, ia adalah sikap ataupun keadaan orang-orang ahli kitab. Sebab mereka dahulu mengetahui tentang Nabi SAW, tapi mereka menyembunyikan nas-nas tadi, teks-teks tadi, bimbang diketahui akan perkara tersebut. Kan contoh macam dalam surah Al-Baqarah, kita buka ayat yang ke 76. Allah katakan, wa idza laqul ladina amanu, dan bila mereka bertemu orang beriman, qalu amanna, mereka berkata kami beriman. Wa idza khala ba'duhum ila ba'd, dan bila mereka itu orang-orang Yahudi ni bersendian satu sama lain, qalu, mereka berkata, atuhaddithunahum, adakah kalian cerita kepada mereka, kepada orang beriman, kepada orang Islam, bima fatahallahu alaikum, dengan apa Allah Ta'ala buka pada kamu, liyuhajjukum bihi inda rabbikum, untuk mereka hujah kamu dengannya di sisi Tuhan kamu nanti. Afala ta'qilun, kalian tak ada akal ke? Dia kata, disebut tak ada akal ke tu sebab kalau disorokkan cerita tadi, orang beriman tak tahu. Kalau diceritakan, orang beriman tahu. Jadi diorang nyurukkan nas. Maka Allah Ta'ala nyatakan dalam surah Al-Baqarah ayat 146. Allah Ta'ala nyatakan, alladzina atainahumul kitab, orang yang kami berikan mereka kitab, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum, mereka kenal Muhammad, kenal dia macam mereka kenal anak mereka sendiri. Dan kata, wa inna fariqam minhum la yaktumunal haqqa wa hum ya'lamun, dan sebahagian mereka benar-benar menyembunyikan kebenaran sedangkan mereka mengetahui. So jadi sikap ini asalnya sikap ahli kitab. Tapi bila kita lihat kan pada orang-orang yang mempelajari Quran dan Sunnah dalam Islam, kalau ada sikap ini, sikap menyembunyikan nas ni, ini adalah benda yang sangat masalah. Macam kita sering dengar keadaan separuh kumpulan yang sesat, yang tak nak menerima berkenaan dengan tajuk arash Allah Ta'ala sebagai arash yang fizikal. Dia katakan arash yang tak bertempat dan sebagainya. Jadi bila kita lihat, bila dia baca hadis Nabi SAW, lafaz Bukhari ditinggalkan. So lafaz Bukhari ditinggalkan. Kalau yang mereka sebarkan, dia katakan Allah la syai'a wa huwa al-an kama huwa kan. Dia sekarang macam dia dahulu, dia kata tak berubah. Sedangkan dalam Sahih Bukhari, lafaz yang berbunyi adalah
kana Allah wa lam yakun syai'a wa kana arshuhu 'alal ma'. Dahulunya hanya ada Allah, tiada bersamanya sesuatu pun, dan arasnya di atas air. Dan benda ini sebenarnya Allah Ta'ala sebut dalam surah Hud ayat ke-7. Allahu alladhi khalaqas samawati wal ardi fi sittati ayyam. Allah ciptakan 7 lapis langit, seluruh langit dan juga bumi dalam tempoh 6 hari. Wa kana arshuhu 'alal ma'. Ketika diciptakan langit dan bumi ni, arasnya di atas air. Memang dah ada. Tapi kita perhatikan kumpulan ni pasal dia tak suka dengan meaning tadi, kerana tak kena dengan filosofi yang mereka ikut, ilmu kalam mereka ikut, mereka sorokkan, mereka sembunyikan. Tajuk ni tak diceritakan, sorok. Sebab apa? Sebab kalau ceritakan teks yang asal, nescaya orang akan tahu bahawa apa mereka cuba sebarkan tidak kena. Ini biasa berlaku pada orang yang pasal sembunyi nas ni, mesti orang faham agama lah. Orang yang tak faham agama tak boleh sembunyikan nas. Okay? Dia kena faham agama dulu baru sembunyikan nas. Okay? Jadi kita tahu ini sikap yang biasa berlaku lah. Jadi sifat yang kelima, yang keempat adalah menyembunyikan nas. Nas ada tapi sembunyikan. Orang yang tak belajar tak tahu. Orang yang belajar tahu tapi selagi tak disedahkan orang tak tahu. Macam kisah tadi kan, hadis tadi, kalau kita baca dalam Quran pun sebut, ketika Allah ciptakan langit dan bumi, arasnya dah ada di atas air. Dalam hadis Nabi Bukhari tu pun cakap dah ada dah. Tapi diorang kata tak ada, tak boleh ada, Allah Ta'ala je ada. Jadi dia kata itu. Bahkan soalan-soalan seperti, kalau anda kata arash tu, sebelum arash ada, Allah Ta'ala bersemayam di mana? Soalan tu tak pernah keluar. So Allah Ta'ala tak pernah ajar kita macam tu. Dia ajar kepada kita, bila Allah ciptakan langit dan bumi, arash telah pun ada di atas air. Stop situ. Kita faham kalimah, tak tahu cara. Okay. Seterusnya, di antara cara lain yang kita perhatikan, ini pun sama juga bagi orang belajar agama jugalah, yang belajar Quran, belajar sunnah, yang boleh sesatkan manusia lain adalah menyelewengkan nas. Menyelewengkan nas ni maksud dia baca teks tersebut, dia tak tolak, dia tak reject, tapi dia cuba pusingkan maksud tadi kepada apa yang dia suka, apa yang dirasakan seronok. Contoh simple dia macam ni. Bila kita sebut Nabi SAW sabda dalam hadis yang sahih, Nabi nyatakan, la'anallahu al-yahud ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida. Semoga Allah laknat orang Yahudi, mereka mengambil kubur nabi-nabi mereka sebagai masjid. So basically pada hadis tadi semua orang faham bahawa larangan membuat binaan di atas kubur. Teks hadis Nabi tadi jelas, kita tak boleh nak buang. Tapi cara nak buat juga, tapi orang tak perasan. Cara dia apa? Selewengkan maksud. Maksud dia, kita kata, contohnya kita kata, ini hadis ni adalah berkaitan tanah awam. Kalau tanah persendirian, tak apa. Ini cara permainan kan. Dia tak buang. Teks tadi dia tak buang. Tapi dia akan kata, maksud dia, macam kita buat balik pada asal. Macam bila kita kata, kullu bid'atin dhalalah. Semua bid'ah adalah sesat. Ada orang kata, kullu bukan maksud semua. Kita setuju. Tapi soalan, apa yang anda kecualikan daripada semua tadi? Kalau kita nak buat juga benda yang Nabi larang, tapi kita terpaksa selewengkan, pusingkan nas tadi daripada asal maksud yang datang kepada maksud yang kita panggil bentuk yang cuma bentuk-bentuk mereka ni kadang-kadang menyelewengkan banyaklah. Ada bentuk lafaz, selewengkan lafaz, ada selewengkan makna, kekalkan lafaz bentuk asal, ada selewengkan dalil di tempat-tempatnya. Dan memang kalau kita ikutkan, dia semua sekali ni berlaku. Semua sekali berlaku. Contoh macam kumpulan Mu'tazilah yang zaman sekarang ni timbul dalam masyarakat kita, satu seruan untuk menyebarkan semula ilmu kalam. Ilmu kalam dalam memahami nas dan dalil. Sedangkan kita tahu bahawa nas dan dalil Al-Quran dan sunnah Nabi ini SAW wujud sebelumnya ilmu kalam bercampur dengan Islam. So basically kita tak perlukan ilmu kalam untuk faham nas. Tapi problem dia bila satu masa dahulu berlaku sebahagian manusia terlibat dengan ilmu kalam. Lalu mereka cuba untuk katakan ilmu kalam lah yang boleh menjelaskan makna Quran dan sunnah Nabi SAW. Ini kita kata sudut itu, permulaan dia itu, dia berkembang. Kan berkembang, ada bercambah sampaikan kepada tajuk ilmu kalam tadi, dia menyebabkan benda yang dalam Islam ni mudah menjadi susah. Macam bila tuan-tuan dengar tentang tajuk hadis ini zanni bukan qat'i.
Ini sebenarnya asas datang daripada ilmu kalam, pembahasan ni. Sebab kalau kita tengok pada salafus soleh, tajuk ketaatan kepada sabda Nabi SAW tak pernah dipersoalkan berkenaan dengan awak dengar dia seorang ke ramai. Dia tak kata seorang ke ramai, dia cuma kata betul tak Nabi sabdakan itu. Kalau dengar, berkata sami'na wa ata'na. Tapi bila mereka ni datang ilmu kalam masuk, dia selewengkan cara pemahaman tadi, kadang-kadang dengan cara perlindungan lafaz. Macam ulama Mu'tazilah dahulu, dia cuba untuk alihkan daripada kalimah yang diperintahkan, yang disebutkan. Contoh macam dalam Quran Karim Allah Ta'ala nyatakan wa kallamallahu Musa taklima, kan, dan berkata-kata Allah kepada Musa taklima, dengan kata-kata dia terbalikkan. Dia kata dia nak baca dengan wa kallamallahu Musa. Kalimah Allah tu berikan atas, nak dijadikan yang berkata-kata Musa, yang dikata-katakan kepadanya Allah. Sebab diorang tak nak Allah Ta'ala berkata-kata. Bila Allah Ta'ala berkata-kata, maka ini adalah baharu adalah makhluk. So dia buang. Cara dia buang, dia kata nak baca macam tu. Tapi ada di kalangan qari, Amr bin Ala, salah seorang qari, Qira'in 7, didatangi oleh seorang Mu'tazilah, minta dia baca wa kallamallaha Musa taklima. Boleh tak baca macam tu? Lepas tu Amr bin Ala jawab, dia kata kalaulah aku bagi engkau pun, aku bagilah kau ayat ni, kau macam kau nak. Jadi kau nak baca satu lagi ayat, falamma ja'a Musa limiqatina, dan bila Musa datang kepada tempat dan waktu perjanjian kami, wa kallamahu rabbuhu, berkata kepadanya Tuhannya, kau nak tukar macam mana? Sebab dekat situ ada masalah. Kalau dalam kalimah Musa tadi, baris depan baris atas tak nampak, so kalimah Allah tadi boleh tukar lah, baris depan atau baris atas untuk jadi maf'ulun bih atau fa'il. Maksud dia boleh jadi Musa berkata-kata, Allah yang dituju pada kata-kata. Macam kita berdoa, semua orang boleh berdoa kepada Allah Ta'ala. Tapi bila Allah berkata kepada Musa, dia tak nak terima. Tapi bila satu lagi ayat datang, berkata-kata kepadanya Tuhannya, tak boleh buang. Sebab hu yang pertama tu maf'ul, wa kallamahu tu dah habis dah. So rabbuhu mesti jadi fa'il. Dia kata kau nak tukar macam mana? Dia terdiamlah Mu'tazilah tadi, dia pergi. So maksudnya ini percubaan lah untuk menukar lafaz-lafaz yang datang daripada nas Al-Quran atau hadis Nabi untuk menepati apa yang mereka suka. Ini kita kata banyak sudut kumpulan yang sesat macam ni ada, kan. Ada separuh tu yang dipanggil apa? Dia kekalkan makna, elakkan lafaz. Macam kita sebut tadi lah, lafaz itu kekal, makna tadi dialihkan. Okey. Yang ketiga, diletakkan dalil bukan tempatnya. Ini kalau tuan-tuan tengok macam di Malaysia ada kumpulan yang apa, zikir menari. Dengar zikir menari, rotib tegak, la ilaha illallah Muhammadur, dia buat alhamdulillahil haqqul mubin. Dia ada gaya dia gitu. Dia buat dekat Pahang beberapa tahun lepas. Okey, kumpulan ni dalil yang datang tajuk lain, dia bincang tajuk lain. Contoh macam dia kata boleh zikir menari sebab Ja'far bin Abi Talib dahulu pernah dipuji oleh Nabi, walaupun riwayat ini tak sahih, dipuji oleh Nabi. Nabi kata anta minni wa anna minka, aku macam engkau macam aku, engkau dari aku dari engkau. Kerana Ja'far bin Abi Talib dia seiras Nabi, dia ada beberapa orang sahabat pada zaman Nabi hidup dahulu mempunyai rupa seperti Nabi SAW, antara Ja'far bin Abi Talib. Antara yang lain seperti Hasan bin Ali bin Abi Talib, Hasan bin Ali bin Abi Talib. Dan dahulunya kalau kita buka kitab Syama'il, bila seorang lelaki pada zaman tabi'in dahulu berjumpa Nabi SAW dalam mimpi. Tapi benda ni saya tengok banyak orang tak suka tajuk ni, sebab akan menafikan semua orang yang kata mimpi jumpa Nabi. Sebab ketika clarification, para sahabat dahulu bila ada orang kata aku mimpi Rasulullah, para sahabat Nabi akan bertanya, engkau nampak siapa? So pada ketika itu Hasan bin Ali bin Abi Talib masih hidup. So orang yang jumpa tu kata, aku nampak Hasan bin Ali bin Abi Talib. Lepas tu para sahabat Nabi itu akan kata, betul engkau telah nampak Nabi SAW. Sebab Hasan bin Ali bin Abi Talib seiras dengan Nabi. Dan benar sebab Nabi kata syaitan tak boleh menyerupaiku. Fa inna syaitan la yatamathalu bi. Syaitan tak boleh menyerupaiku. Bukan tak boleh mengaku dia aku. So basically kalau kita pegang pada lafaz tersebut, ketika Nabi hidup memang ada manusia rupa Nabi, termasuk Ibrahim alaihissalam. Nabi pernah kata orang serupa dengan Ibrahim adalah temanku ini, teman kamu ni. Nabi ceritakan dia adalah orang paling serupa dengan Ibrahim alaihissalam.
So kalau kita faham dari situ, bila Nabi kata pada Ja'far bin Abi Talib, anta minni wa anna minka, dia gembira dan terlompat-lompat. Kumpulan yang zikir melompat-lompat menari ni kata, tengok, Ja'far pun lompat-lompat depan Nabi, Nabi tak marah. Orang Habsyah berzikir depan Nabi, menari, Nabi tak marah. Sedangkan yang orang Habsyah, yang dia Muhammad bin Saleh tu, dia bukannya menari suka hati, dia orang sedang bermain berlembing dan perisai. Sebab tu hadis itu dalam Bukhari dan Muslim, dan Sahih Bukhari datang dalam bab al-hirabu wad darak fil masjid, mana lembing dan perisai dalam masjid ini pada hari raya. Para ulama baca lain, dia baca hadis tadi tentang Nabi benarkan bermain senjata dalam masjid pada hari raya. Tapi orang yang lain ni ambil, kalau boleh melompat-lompat depan Nabi, dia kenapa tak boleh berzikir lompat-lompat juga? Nampak tak? Dia larikan dalil daripada tempatnya. Sini, kalau sini boleh, kenapa sini tak boleh? Kalau sini boleh, kenapa sini tak boleh? Kalau Nabi pernah berizinkan dia lompat-lompat depan Nabi, kenapa saya zikir lompat-lompat tak boleh? Ini sebenarnya dua benda yang berbeza, tapi ini cara penyelewengan nas. Jadi saya pernah jumpa seorang hamba Ta'ala kan, bila saya ceritakan berkenaan dengan di Hadramaut dahulu, memang tradisi sampai sekarang, di belah Darul Mustafa Hadramaut, dia memang akan adakan ziarah kubur beramai-ramai pada pagi Jumaat. Pagi hari Jumaat, lepas solat subuh, dia akan berjalan beramai-ramai sampai satu jalan. Di sini kubur orang-orang keluarga mereka, sini kubur orang-orang awam. Mereka akan jalan sampai di situ, dia akan pusing ke belah kanan, yang menghadap ke kubur wali-wali. Dan mereka akan masuk kubur wali tadi, berdiri kubur sekian baca ayat ni, kubur sekian baca ayat ni, seperti tawaf. Tapi dengan kedudukan berbeza-beza. Nak jadi cerita dia dekat situ, bila saya sebutkan kisah tadi, ni tengok kedudukan perangai ni. Itu perangai, dalil tajuk lain, letak tempat lain. Okay. Dia kata apa? Nabi telah menentukan pagi Sabtu untuk ziarah Masjid Quba. Nabi tentukan pagi Sabtu ziarah Masjid Quba. Hadis Nabi memang ziarah Masjid Quba setiap hari Sabtu. Dan memang Nabi sebut dalam hadis baginda, barang siapa berwuduk di rumahnya, datang ke Masjid Quba, solat 2 rakaat, dapat pahala umrah. Dan pahala umrah. So, jadi bila Nabi sebut macam tu, so siapa buat dapat pahala. Kan? Tapi problem dia sekarang ni, bila dia kata apa? Kalau Nabi boleh tentukan ziarah Masjid Quba pada pagi Sabtu, kenapa Habib tak boleh tentukan pagi Jumaat ziarah kubur? Nampak tak? Dalil ini tajuk lain. Ini dalil tajuk lain. Kenapa dia disamakan? Ia bukan benda yang sama. Ini dipanggilkan penyelewengan nas. So orang tersebut dia baca hadis. Ini banyak kali kita sebut dengar. Macam orang yang nak menambah-nambah lafaz, nak membuat bid'ah, dia sebutkan cerita berkenaan dengan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, berkenaan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, menceritakan Abu Hurairah menceritakan tentang Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah, Nabi pernah sebut pada beliau pada satu subuh, lepas solat subuh, Nabi panggil Bilal bin Rabah. Nabi kata pada Bilal bin Rabah, Nabi kata, hadithni bi arja amalin amil tahu ba'dal Islam. Ceritakanlah kepadaku dengan amalan paling engkau harap sesudah engkau masuk Islam. Apa amalan paling engkau harap lepas engkau masuk Islam? Lalu Bilal bin Rabah kata, dia banyak benda amal dia buat. Dia azan kan untuk Nabi SAW. Bahkan dia juga orang yang kita panggil pernah diseksa oleh Umayyah bin Khalaf. Kan dia letak dengan panas dengan batu, dilimpat dengan batu, disebut ahad. Banyak benda dia kena. Tapi dia tak sebut yang lain. Cuma dia kata yang paling dia harap adalah setiap kali dia berwuduk, dia akan solat 2 rakaat. Dia akan solat seberapa banyak yang dia boleh lepas wuduk. Dia tak biarkan. Jadi ada orang kata ini adalah dalil. Nabi tanya dengan dia, apa amalan paling kau harap lepas masuk Islam? Sebab aku dengar tapak kaki engkau di syurga. Cuma Nabi tak kata iya betul lah itu. Cuma Nabi tanya apa engkau paling harap. Banyak-banyak yang dia buat, dia paling harap yang itu. Nabi tak iya kan, tak tidak kan. Dan itu bukan bermaksud bahawa Bilal bin Rabah telah buat benda Nabi tak ajar. So Nabi SAW sendiri telah ajarkan. Nabi kata man tawadda'a annahu wudu'i hada, macam wuduk macam wudukku ini.
kemudian dia solat 2 rakaat, kan, muqbilan biwajhihi wa qalbihi, dia menghadap kepada Allah Taala dengan wajah dan kalbu dia, dan dia tak berkata-kata dengan diri walau dalam solat 2 rakaat tadi diampun segala apa yang telah lalu dosanya. So Nabi ajarkan solat sunat, wuduk Nabi ajar. Tapi kumpulan ni dia baca hadis tadi dengan bentuk yang lain. Dia baca untuk kalau Bilal boleh tambah kat sini, kenapa saya tak tambah kat sini? Kenapa saya tak tambah kat sini? Kalau sahabat boleh buat kat sini, kenapa saya tak buat kat sini? Sedangkan kalau kita baca kisah para sahabat Nabi SAW, mereka bukannya mengada-adakan amalan baru yang Nabi tak buat. Bukan benda Nabi tak ajar. Hatta seorang lelaki yang bangkit daripada rukuk, yang bila disebut alhamdulillah hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi pun, ketika dia sebut kalimah tersebut, sebenarnya bukan benda tu kalimah baru. Kalimah tu Nabi yang ajar. Kalau kita buka dalam Sunan Abu Daud, lafaz itu adalah lafaz yang Nabi sebut bila diangkat hidangan daripada hadapan baginda SAW. Cuma lelaki tadi terlepas kata-kata tersebut sebab nafas dia tersangkut. Sebab Nabi tanya, dalam lafaz Sahih Muslim dia tanya, kan, siapa cakap kalimah tadi? Dia tak cakap dengan benda apa-apa masalah, kan. Bila dia cakap itu, dia kata aku datang tidak masuk saf, nafas aku tersangkut. Lalu bila terlepas nafas aku pun kata alhamdulillah hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. So dia bukan reka benda baru, dia terlafaz. Macam orang nampak benda tu, ya Allah, kan, nampak benda yang mengejutkan dia, disebut subhanallah ke Allah akbar ke la ilaha illallah ke, dia terlafaz-lafaz yang mula-mula sampai ke dalam kefikiran dia. So bukan lafaz dia reka, memang Nabi yang ajar. Itu yang kita nak kena fahamkan. Tapi sering berlaku yang sudut ni lah, dalil untuk tempat lain dibaca untuk tempat lain. Ini kita boleh tengok sangat banyak dalam masyarakat kita terutamanya. Memang kita, macam saya jumpa satu kumpulan tu, dia ingin liberal lah, yang tak nak solat. Dia kata kalau anjing tak boleh bela, kenapa Ashabul Kahfi ada anjing? Ayat dia sedap tau. Dia kata, ustaz, anjing tak boleh bela ke? Saya kata boleh bela, tapi 3 sebab je. Kita tak nafikan dalam Islam boleh dengan 3 sebab. Awak bela anjing kerana berternakan, kerana tanaman, kerana berburu. 3 ini dibenarkan. Kalau tidak kerana ini anda bela anjing, nescaya hilang pahala sebesar bukit Uhud setiap hari. Hilang sebesar bukit Uhud setiap hari pahala kita. Quran kita baca ke, kalau ada lah, hilang sebesar bukit Uhud. 3 sebab ni saja boleh. Saya kata yang tu. Puteri kata, kalau tak boleh bela, saya dah cakap dah boleh bela, tapi saya kata 3 sebab saja. Tapi dia sering nak lawan lagi. Dia kata, kalau tak boleh bela, kenapa Ashabul Kahfi punya anjing, Ashabul Kahfi ada anjing? Saya kata, bang, buka balik surah Kahfi. Apa Allah Ta'ala firmankan? Kan, Allah kata, wa kalbuhum basitun dira'aihi bil wasid, dan anjing mereka mendepakan 2 lengannya di hadapan pintu gua. Dia tak masuk dalam. Kalau boleh kat luar tak ada masalah. Abang boleh dalam tak boleh, saya kata. Nampak tak? Dia kadang-kadang sering dalil tak ada kaitan, dia cuba nak masukkan. Ini penyelewengan yang paling banyak lah saya perhatikan. Dalil tak ada kaitan, dibaca untuk dapatkan kebolehan bagi satu perkara. Ini sangat masalah. Dan di masyarakat Islam kita di Malaysia ni, kadang-kadang yang memang tak tahu agama pun pakai, yang ada tahu agama pun buat pun sama juga. Terutama yang ada-adakan bid'ah, mereka suka sangat cara tersebut. Okey, kemudian seterusnya kalau kita lihat mereka punya pendalilan ni, orang yang sesat ni, golongan sesat di Malaysia ni, bila dia pakai dalil, dia nas saja pakai bukan untuk bina hukum, tapi untuk sandar perangai. Maksudnya apa benda dia suka buat, dia cari dalil yang membolehkan dia untuk buat benda tersebut berdasarkan kepada dalil berkenaan. Macam saya sebut tadi lah, kisah lelaki yang bangkit daripada rukuk, tersebut alhamdulillah hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih tu. Ini ataupun kisah solat sunat wuduk Bilal bin Rabah. Ini dipakai untuk sokong amalan mereka nak buat. Contoh, dia orang buat zikir baru ke, amalan baru ke. Kalau macam itulah, kenapa tak boleh? Kalau sahabat ni buat, kenapa tok guru tak boleh buat? Dia sentiasa dia pakai dalil. Dia ambil dalil tadi untuk sokong perangai, bukan bina asas. Macam Nabi benarkan para sahabat bermain lembing dan perisai dalam masjid tadi. Yang patut kita faham adalah, kalau ikut hadis tersebut, sekarang ni pada masa kita patut lepas solat sunat hari raya, kita bersilat dalam masjid. Itu kefahaman sepatutnya. Tapi yang diorang faham tak? Diorang faham daripada dalil tadi, kalau boleh pernah diorang menari daripada Nabi tak marah, maka kita boleh zikir menari tiap-tiap hari. Ini fahamkan betul-betul.
Macam yang kisah terbaru apa, gunakan kisah Abu Lahab selamat, bukan selamat, ikut riwayat dalam Bukhari tu, dia bukan diberi minum air syurga, dia dapat isap jari dia sahaja pada hari Isnin, kerana bukan kerana gembira dengan Nabi, membebaskan hambanya Suwaibah yang menjadi ibu susu Nabi, jadi menyusukan Nabi, dia bebaskan hamba dia sebab susukan Nabi. Macam Abu Talib diringankan azab dia kerana membantu dakwah Nabi walaupun dia tetap dalam neraka. Abu Lahab, atau nama dia Abdul Uzza bin Abdul Muttalib, dapat isap jari je. Ni bukan air syurga. Tapi ada orang dibaca dalil tadi kan untuk sokong. Kalau ini pun dapat, Abu Lahab pun dapat, kenapa tak buat maulid? Abu Lahab pun dapat ringan sikit, bayangkan kalau kita buat lagi bagus. Jadi nampak tak, dia cari dalil tadi bukan dalil amalan yang dibuat oleh para sahabat ke, yang ada disebarkan. Abu Bakar berkata siapa infak untuk maulid. Maulid ni hanya muncul lepas daripada kerajaan Fatimiyah di Mesir tahun 500 Hijrah, sedangkan Abu Bakar radhiyallahu anhu mati tahun ke-13 Hijrah. Sejak bila pula ada amalan maulid dibuat? Zaman Abu Bakar maupun Umar maupun Uthman. Kalau Abu Bakar buat, kita buat, kita akan buat. Kalau Abu Bakar radhiyallahu anhu buat, Umar buat, Uthman buat, Ali buat, kita akan buat. Tapi oleh kerana mereka tak buat, kita buat. Jadi cerita kelakar dia, dong gunakan dalil tadi yang dipakai, inilah, kisah itulah, mimpi ini, mimpi itu, semua sekali untuk menyokong perangai ataupun sikap, bukannya kerana apa? Kerana itulah ajaran Nabi SAW. Ini kita tahu, dia panggil pendalilan untuk sokongan, sokong perangai, bukannya sandarkan amalan. Untuk sokong. Bukan kita macam kita lah, kita beriman, memang kita panggil apa? Kita beramal memang kerana itu. Memang hadis sudah datang macam kita angkat takbir Allahu Akbar. Kenapa kita angkat tangan sampai sini? So hadis Nabi suruh. Para sahabat cerita Nabi angkat sampai jari dia sampai ke pangkat telinga, ada kata sampai bahu. So kita angkat kerana Nabi angkat. Tapi bila kita kata sokong kerana dalil tadi, kita ambil dalil untuk sokong perangai kita. Kita dah ada amalan, cari dalil. Mana yang boleh sokong perangai kita? Ini masalah. Ini perbuatan yang biasa orang sesat akan laksanakan. Yang ketujuh, menolak hadis ahad. Ini hadis ahad ni sebenarnya kita sebut pada awal tadi sedikit, hadis yang tak sampai tahap mutawatir. Hadis yang perawi dia kurang daripada peringkat mutawatir. Walaupun mutawatir tadi dipercanggahkan, ada kata 10 orang ke atas, ada kata bawah daripada, ada kata 7, ada kata sekian. Tapi yang kebanyakannya kata lebih 10 ke atas lah. Bawah 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 dipanggil sebagai hadis ahad. Cuma peringkat dia kalau lebih daripada 3 sampai 9 dipanggil masyhur. Kalau sekiranya 2 orang perawi di kalangan para sahabat dipanggil aziz. Kalau seorang sahabat saja gharib. Tapi yang peliknya, ini kan tentang hadis yang panggil ahad ni, kalau kita perhatikan balik, sebahagian mereka ni, mereka beramal tentang hadis ahad ni dalam fiqh, tapi tidak beramal pada akidah. Fiqh dia amal. Contoh macam kes innamal a'mal binniyat. Hadis riwayat Imam Umar bin Khattab anhu daripada seorang tabi'in, seorang tabi'in. Hadis ini gharib. Maksud dia yang ceritakan Umar seorang je di kalangan para sahabat. Daripada tabi'in seorang je cerita daripada Umar. Ya, tabi'in pun seorang daripada tabi'in. So bila kita perhatikan dan kisah tersebut, hadis yang dipanggilkan hadis ahad tadi, dalam bab batal dan sahnya amal berjalan. Contoh kalau kita kata saya buat ni tak ikhlas Allah Ta'ala, terima tak? Dia tak diterima. Saya kata kenapa? So hadis innamal a'malu binniyat. Hadis innamal a'malu binniyat. Soalan sekarang ni, kalau kata hadis itu tidak mutawatir, kenapa boleh jadi hukum? Kenapa boleh jadi hukum? Diamal pada hukum, ditinggal pada akidah. Ataupun dikatakan hadis yang ahad ni tak boleh pakai, tak boleh dipercayai sangat. Ini kesilapan besar. Bahasa baru ni ada apa, ceramah yang sensasi sekarang kat TikTok, dekat YouTube. Dia bukan tolak hadis ahad. Dia kata hadis ini asas ilmunya adalah sangkaan. Itu ayat sebenar dia. Bukan dia kata hadis ahad. Hadis yang sedangkan kalau kita balik pada asal, macam kata-kata Imam Syafi'i rahimahullah, tidak halal bagi seorang yang telah nyata pada dia hadis daripada Nabi SAW untuk meninggalkan kata-kata Nabi dan pergi pada kata-kata yang lain. Ini memang jelas tidak ada amalan salafus soleh meninggalkan hadis Nabi kerana dia diceritakan oleh seorang.
Macam kita sebut tadi kan, ke Nabi sendiri hantar ke kampung-kampung mengajarkan Islam pun seorang-seorang macam Mus'ab bin Umair ketika dia hantar ke Madinah, dia berseorangan saja. Umur dia ketika itu 16 tahun mengajarkan Islam pada penduduk Madinah seluruhnya. Dan kalau ikut logik hadis ahad tak boleh percaya, maka orang Madinah punya iman ketika itu tak diterima sebab penceritaan daripada seorang lelaki saja. Mungkin betul, mungkin salah, mungkin tak tahu. Ini kena jaga, kerana inilah bahaya sebenar. Bila orang tu kata hadis ahad tak boleh diterima, dia sebenarnya nak merobohkan semua sekali usul agama. Okay, yang ke-8, selain itu kalau kita lihat adalah perangai yang terjadi, itu mengkritik para sahabat Nabi SAW dan meninggalkan manhaj salafus salih. Ini asas sebenarnya. Saya ingat macam Ibn Qayyim rahimahullah, dia terangkan, dia kata Islam itu adalah Quran, sunnah, kefahaman para sahabat. Ini yang kritikal. Sebab kadang-kadang bila anda ditemukan Quran dan sunnah sahaja, anda kena lihat juga macam mana para sahabat memahami dalil tersebut. Sebab dalam Quran Karim Allah Ta'ala telah terangkan tentang para sahabat punya kedudukan yang tidak sama seperti golongan lain, terutama sahabat-sahabat yang awal masuk Islam. Allah Ta'ala sebut dalam Quran dalam surah At-Taubah ayat ke-100. Mana kita ikut sahabat, kita mendapat redha Allah Ta'ala, kita dapat syurga. Allah Ta'ala nyatakan dalam ayat ke-100 surah At-Taubah, was-sabiqunal awwalun, dan orang yang mula-mula, ini awal-awal masuk Islam, minal muhajirin wal ansar, dari muhajirin ke ansar, muhajir awal, ansar awal, walladzina tabauhum bi ihsan, siapa ikut mereka dengan baik. So 3 golongan, muhajirin awal, ansar awal, dan siapa ikut mereka dengan baik. Walladzina tabauhum bi ihsan, Allah Ta'ala janjikan untuk 3 golongan ini, radhiyallahu anhum wa radu an, redha Allah Ta'ala terhadap mereka dan mereka pasti redha terhadap Allah Ta'ala. Wa'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar, Allah Ta'ala sediakan untuk mereka syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, khalidina fiha abada, kekal mereka dalamnya selama-lamanya. Dzalikal fawzul azim, itulah kejayaan paling besar. Itu kejayaan paling besar, tak ada lebih besar daripada itu. So kalau kita faham kat sini, dapat sudut itu, memang keadaan para sahabat Nabi SAW ni adalah sangat penting. So siapa-siapa tinggalkan para sahabat untuk memahami dalil, dia telah terhilang daripada asas agama. Ini sudut yang paling penting. Sebab sekarang ni bila orang kata nak ikut Nabi, dia tak ikut sahabat. Saya ingat dulu saya jumpa seorang Allah Ta'ala, dia ni ikutkan bekas pengarah bank. Dia tak nak solat, dia belajar harfiah Quran. Ustaz-ustaz yang besar-besar, dia ikut follow kelas ni, tapi dah sekali tinggal solat. Dan dia tanya kenapa, dia kata sebab interpretasi Quran ni yang dibawa oleh sahabat ni saya tak boleh terima. Jadi saya kata dengan dia, jadi abang baca Quran, Quran abang dapat mana? Quran dah ada lah. Dia kata Quran dah ada lah. Saya kata Quran dapat mana? Yalah, tak tahu Quran dapat mana. Dah ada. Saya kata tak. Kalau sebut Quran, kebetulan dalam laptop saya ketika itu ada Quran, panggil Quran Mashaf Imam. Quran Mashaf Imam ni kalau tuan-tuan jumpa, diterbitkan oleh Sultan Raja Qatar, tak silap saya. Dia terbitkan Quran tersebut dalam keadaan asal, macam tulisan zaman Osman, tanpa titik, tanpa baris. Tak ada titik, tak ada baris. Bahkan nun dia bukan macam ni tau. Nun dia macam tu. Kalau tuan tengok, tuan mesti macam pening kepala. Sebab nun macam tu. Kan? Ra dengan dal memang tak ada beza sangat. Sin shin lagi tak tahulah. Jadi saya buka depan dia Quran, yang saya buka ke dalam laptop saya. Saya kata Quran dah ada. Abang baca. Dan dia tak boleh. Alladzi ka'din. Dia sama je. Alif lam, dal dengan dal mana beza? Rumah ya, kan? Nun, zal ke ya, zal ke dal. Dia tak tahu. Saya kata baca. Dia tenung, pandang, tak boleh baca. Saya kata kalau ni abang tak boleh baca, macam mana abang kata abang tahu Quran? So pasal Quran, ini kena faham. Al-Quran diperolehi kepada kita melalui para sahabat. So kalau orang tu kata saya percaya Quran betul daripada Tuhan, tapi tak nak percaya penjelasan para sahabat melalui Quran, awak ikut siapa? So Al-Quran ini bukan diriwayat kepada kita hanya setakat lafaz, diriwayatkan sekali makna dan penjelasan. So Allah sebut dalam Quran dan surah Al-Qiyamah ayat 16 sampai 19. 16 sampai 19 Allah Ta'ala nyatakan kepada Nabi SAW, ketika mana Nabi mula mendapat Quran, Nabi cuba nak ikut
bacaan Quran cepat-cepat sebab takut terlepas. Ni biasa kita jadi bila kita ajar anak-anak kita Quran, kadang kita habis baca dia dah follow. Kita kata tunggu sampai habis baca. Dia jadi Nabi SAW mula tu cepat-cepat baca. Maka Allah Ta'ala kata apa? La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Yang kau cepatkan, gerakkan lidah engkau dengan Quran untuk kau cepat dapat Quran. Jangan gerakkan lidah engkau dengan Quran untuk kau cepat dapat Quran. Allah Ta'ala kata apa? Inna alaina jam'ahu wa Qur'anah. Ke atas kamilah yang menanggung penghimpunan Quran dalam dadamu, hai Muhammad, dan pembacaannya semula. Hafalkan Quran dan dada engkau, bagi kau baca Quran tu balik, kami tanggung. Jangan takut, kau takkan salah. Fa idza qara'nahu fattabi' Qur'anah. Bila kami bacakan Quran tu, ikutlah bacaannya. Thumma inna alaina bayanah. Dan ke atas kami jugalah penjelasannya. So basically, para sahabat Nabi belajar Quran dulu bukan hanya belajar lafaz. Cuma kebetulan Nabi larang mereka tulis selain Quran bersama Quran. Itu je. Tapi okey, apa yang Nabi terangkan daripada Quran duduk kat mana? Hafalan mereka. Sebab Nabi sebut juga, walaupun Nabi tak benarkan mereka tulis, Nabi kata la taktubu anni, yang kalian tulis daripadaku. Wa man kataba anni ghairal Quran falyamhu. Barang siapa tulis daripadaku selain Quran, maka padamkan ia. Whoever wrote from me anything other than Quran, maka padamkan, Nabi kata. Jadi Nabi tak benarkan tulis, tapi Nabi suruh mereka hafal dengan sabda baginda, nadarallahu mur'an. Hadis ni mutawatir, 14 orang sahabat Nabi. Nabi kata nadarallahu mur'an sami'a minna syai'a. Allah Ta'ala bahagiakan seorang yang dengar di kami satu perkara. Fawa'aha, ditumpu pendengaran dia. Fahafidhaha, dihafal. Fa'addaha kama sami'aha, dia sampaikan balik macam mana dia dengar. So ini lafaz berkenaan dengan tajuk apa? Hafalan. Walaupun Nabi tak benarkan mereka tulis apa mereka dengar penjelasan Nabi, tapi mereka disuruh menghafal akan perkara tersebut. Pasal Nabi kata kepada para sahabat juga, yuballigh al-hadir al-ghaib, hendaklah menceritakan balik apa aku cakap ni orang yang hadir kepada orang yang tak hadir. So basically Nabi suruh orang sampaikan, cuma tulis Nabi tak izinkan. Itu saja beza dia. So memang kita kata tradisi tersebut para sahabat Nabi menterjemahkan kepada kita semua sekali, hatta solat kita, wuduk kita. Sebab tabi'in macam itulah, lihat macam solat Nabi. Macam Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia solat depan seorang tabi'in. Dan tabi'in tu ceritakan balik apa nampak pada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, tunjukkan. Kemudian lepas bagi salam, Abu Hurairah kata, demi Allah, aku orang paling serupa solat dengan Nabi SAW. Macam Uthman bin Affan, dia berwuduk. Orang kata, tunjukkan wuduk Nabi SAW. Dia minta bekas air. Dia wuduk depan orang ramai. Kan? Kemudian dia kata, lepas berwuduk, dia kata, ra'aitu Rasulullah SAW yatawaddu'u nahwa wudu'i hada. Aku lihat Rasulullah SAW wuduk macam wudukku ini. Dia tunjukkan dan dia sebut sedemikian. So kalau dia kata kita tinggalkan para sahabat dan penjelasan, ini masalah. Ini masalah yang sering berlaku. Mana orang yang cuba untuk memahami dalil kononnya tanpa ada para sahabat untuk menjelaskan. Nah, ini kita kata benda-benda sangat-sangat penting Kerana itu sebab kita lihat orang-orang yang nak menyesatkan daripada agama Islam, mereka akan sengaja merosakkan kedudukan para sahabat Nabi SAW di hadapan semua orang. Contoh macam Syiah, bila dia nak masukkan usul rosak mereka buang sahabat. Dia kata semua sahabat telah murtad lepas baginda wafat kecuali 7 orang. Ali, Fatimah, Hasan, Husain, Salman Farisi, Miqdad bin Aswad dan juga Ammar bin Yasir radhiyallahu anhum. Ini saja yang masih Islam, lain semua murtad. Bayangkan apa lagi tinggal daripada Islam bila kita buang sahabat. Tak ada apa, bahkan Quran pun tak boleh pakai. Quran pun tidak boleh pakai. Ini kena faham pasal kalau kita lihat, kalau kita kena apa, Ali bin Abi Talib, bacaan Quran dia adalah dibaca daripada Zaid bin Thabit. So Zaid bin Thabit pun tak masuk 7 orang tadi. Belum lagi apa-apa yang selain itu, masalah solatnya, masalah apa dalam rumah Nabi SAW, cara mandi junub Nabi SAW, semua sekali benda berkenaan dalam rumah yang Ali tak terlibat, Fatimah tak terlibat radhiyallahu anhum. So basically kat sini kita kena faham kenapa para sahabat Nabi sering dibuang. Ada orang ragu-ragu tentang Abu Hurairah, ada orang rosakkan tentang para sahabat. Semua sekali tujuan dia adalah untuk supaya masukkan pemahaman mereka dalam Islam. So, bila dibuang para sahabat, maka itulah ruang untuk mereka masuk. Okay, yang ke-9, kalau kita lihat apa yang timbul daripada kumpulan ni yang sesat di Malaysia ni, dia mencari apa yang mutasyabihat. Kalau tuan-tuan perhatikan,
Sebenarnya benda ni kalau kita perhatikan, orang yang belajar bahasa Arab yang level kosong, dia akan dapat jawapan yang sama. Contoh macam bila tuan-tuan baca awal Al-Baqarah kan, alif lam mim, dia baca zalikal kitab. Okey, soalan, zalika tu maksud dia apa? Yang kita belajar itu kan. So diorang baca zalikal kitab, kitab itu. So bila kata kitab itu, dia bukan kitab ini. Faham tak? So dia kata bagi mereka, kalau Quran kata kitab itu, maksud dia bukan Quran, ada kitab lain yang kena cari. Seriously, memang dalam masyarakat Malaysia kita ni ada yang melihat bahawa Quran bukan kitab yang patut kita tengok, ada kitab lain kena tengok. Dan dia kata tengok Quran yang kata. Okay, bagi orang yang belajar bahasa Arab level kosong, diorang tak dapat jawapan. Tapi siapa-siapa yang belajar tafsir, dia akan jumpa Ibn Abbas radhiyallahu anhu terangkan zalikal kitab ai hadzal kitab. Kerana orang Arab menukar gantikan zalika pada tempat hadza pada tempat zalika tanpa ada masalah. Maksud dia boleh sebut hadzal kitab, tapi maksud dia kitab itu. Dia boleh sebut zalikal kitab, tapi maksud dia kitab ini. Orang Arab tidak ada masalah. Kalau kita buka dalam tafsir Ibn Kathir, benda ini tadi diterangkan. Tapi kerana orang yang tak belajar tafsir, dia belajar kamus bahasa Arab saja, dia buka-buka zalika itu, bukan ini. Habis. Ini sangat simple, tapi itulah perkara yang berlaku. Di mana orang tersebut dia mencari kesamaran. Dan kita tengok banyak orang mencari benda-benda samar-samar, benda yang tak pasti. Contoh macam ayat Al-Quran yang datang. Contoh macam ayat surah As-Saffat. Okey. Okey, surah As-Saffat ayat yang ke-96. Ini saya pernah dengar kumpulan geng-geng Makrifat. Dia kata apa? Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Dan Allah lah yang telah cipta kamu dan apa yang kamu kerjakan. Okay. So diorang kat sini daripada ayat ni 96 surah As-Saffat ni, diorang kata apa? Semua yang kita buat sebenarnya tidak salah. Kenapa? Sebab Allah Ta'ala juga buat kita punya perbuatan. Okey. Kalau bagi orang yang baca Al-Quran baca Al-Quran dan cuba belajar tafsir Quran dengan tidak membaca ayat sebelum dan ayat selepas. Dia simple. Ayat ni sebenarnya simple. Kalau orang tu baca sebelum selepas, dia akan nampak tajuk sebenar ayat dia datang kerana apa. Bahkan ayat ni sebenarnya kata-kata Ibrahim alaihissalam kepada kaum dia. Kan? Bila mana dia musnahkan patung-patung sembahan kaum dia. Kan? Dan dia lepas pecahkan patung-patung sembahan kaum dia. Okay, dia kata kan, bila dia kata faragha ala ila ahli yatim faqala ala ta'kulun ma lakum la tantikun. Ayat dia 91 Lalu dia pergi kepada tuhan-tuhan mereka dan dia kata, kenapa kalian tak makan? Apa hal kalian tak bertutur? Kan? Faragha alaihim darban bil yamin, maka dia kenakan ke atas mereka pukulan dengan tangan kanan. Fa aqbalu ilaihim yazifun. Kan? Lalu mereka pun datang kepada Ibrahim dalam keadaan beramai-ramai bergegas. Okey, lepas tu Ibrahim punya apa? Hujah. Dia berdialog dengan kaum dia. Qala ata'buduna ma tanhitun. Adakah kalian sembah benda yang kalian pahat? Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Sedangkan Allah Ta'ala yang buat kamu dan buat apa batu yang kamu kerjakan tu pun Allah buat. Batu tu pun Allah buat, kamu pun Allah buat. Perbuatan jahat kamu Allah izinkan. Ini kena faham betul Allah izinkan. Bukan Allah Ta'ala suruh kita buat jahat. Mengizinkan satu benda. Menyuruh kita, Allah Ta'ala suruh kita kebaikan. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan. Allah Ta'ala tak menyuruh dengan fahsyak dan munkar. Allah Ta'ala suruh kepada keadilan dan juga kesaksamaan, kepada iman dan takwa. Itu perintah. Adapun Allah Ta'ala izinkan berlaku, ya Allah Ta'ala izinkan berlaku. Yang nak cerita sekarang ni, bila kita fahamkan ayat ni, diorang baca ayat ni dan dia kata apa? Allahu khalaqakum
Wa ma ta'malun. Sedangkan dia baca ayat ini sahaja tanpa membaca ayat sebelum dan selepas. Bila tak baca ayat sebelum selepas, kita nampak ayat ni macam, betul juga. Bismillah. Allah yang buat, apa kita buat. Bahkan ada yang bagi kumpulan-kumpulan sekarang, saya tengok ada satu kumpulan, nama dia apa, Arifatullah Tok Kenali, dia buat analogi. Dia kata kalau gajah ada belalai, so gajah punya belalai pukul benda, patahkan pokok. So siapa yang patahkan sebenarnya? Gajah lah kan, kita kata gajah lah. Tapi belalai gajah yang buat. So dia kata macam tu juga kita ni lah belalai tu, Allah lah yang gerakkan. So kalau kita buat apa-apa bukan salah, sebab kita melakonkan saja. Dia cakap yang tu. Tapi cerita kelakar dia, kita ada jawapan dia adalah kita dengan Allah Ta'ala ni seperti apa tahu, macam kalau saya bela seekor harimau saya gigit orang tak kata Ustaz Adli gigit orang kata harimau Ustaz Adli gigit orang. Sebab saya dan harimau tadi berpisah, walaupun harimau tu milik saya, harimau saya. Belalai gajah, betul lah kan? Tapi belalai gajah part of the body. Yang ini juga nama macam pen saya, bukan saya tapi pen saya. So diorang digunakan kalimah tadi, jadi orang-orang awam yang tak faham baca ayat ni sepotong saja, inilah dia sebenarnya makrifat. Lepas tu dia buat jahat pun tak ada salah, sebab kerana ini semua buatan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kalau kita perhatikan banyak kumpulan yang dia panggil apa, cari kalimah-kalimah yang kita panggil apa, double meaning, maksud dia kurang jelas, samar-samar. Walaupun saya sebut tadi kan, wa ma ta'malun tadi, apa kalian kerjakan, ini batu yang kalian kerjakan tu pun Allah Ta'ala buat. Kalian Allah Ta'ala buat, batu yang kalian kerja pun Allah Ta'ala buat. Bukan maksud dia kalian punya perbuatan jahat pun Allah buat. Maksud Allah buat tadi, Allah Ta'ala suruh kamu buat, tak. Allah Ta'ala izinkan kamu buat, tapi bukan maksud Allah Ta'ala suruh kamu buat. Ini silap faham saja membawa pergi kepada Jabariyah. Semua sekali Tuhan paksa kita hanya melakukan saja, macam puppet tu kan. Macam puppet. So kita buat makan haram pun dah takdir. Kalau saya cakap salah tentang Tuhan pun dah takdir. Tuhan kena redha, nak kena redha lah. Macam orang macam ni, masalah satu benda, kau jumpa dengan orang yang datang-datang tepuk kepala dia, dah takdir. Ini sangat bahaya. Okey. Kemudian yang terakhir adalah mereka akan jahil tentang penggunaan bahasa Arab. Ini sangat banyak dalam masyarakat Melayu kita. Terjemahan bahasa Arab salah. Dan kalau saya jumpa macam geng macam kumpulan pengikut Kaha Al-Kadzab tu, Kaha penipu, dan dia punya pengikut dia sebenarnya, bila kita tanya apa dalil Kaha sebagai seorang Rasul, tahu dia kata apa? Di surah Yasin. Bunyi dia, Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Ka tu dia panggil Kaha. Kan nama dia Kaha kan? Abdul Kaha Ahmad kan. Jadi Kaha lah. Bukan ka tu ka anta. Kalau kita belajar bahasa Arab, ka tu anta. Kan macam ma ismuka. Apa nama awak kan? Ka tu adalah domir muttasil. Dia bunyi ka. Kalau bercerai, bunyi dia anta. Dia pergi baca Yasin demi Quran yang Hakim, innaka, sesungguhnya kaha. Ka tu kaha. Benar-benar di kalangan para Rasul. Allah. Tapi lah bila kita sedapnya biasa orang macam ni kan, dia jahil bahasa Arab, bila dia apply ayat tu kepada diri dia, simple je. Dia kalau ka, ini ka tu kaha, okay fine, kita pun ambil ka tempat lain. Contoh macam ayat kita baca tadi surah apa, surah Al-Qiyamah ayat 16-19 tu, itu pun ka juga kan, la tuharrik lisanaka lita'jala bih kan. So kita kata ini untuk kaha juga, dia kata kaha juga. Tapi masalah dalam ayat tu, seorang Rasul mesti hafal Quran. Mesti hafal Quran. Sebab dalam ayat Quran tu kata, inna alina jam'ahu wa Qur'anah. Ke atas kami penghimpunan Quran tu dan dada kau dan pembacaannya. Jadi dia orang mula lari. Saya ingat berjumpa tu lari. Dia kata, ya bacaan, tapi ini penjelasan. Saya kata tak, baca habis.
fa idza qara'na fattabi' qur'ana, bila kami bacakan dia ikutlah bacaannya, thumma inna alaina bayanah, dekat atas kami penjelasannya. Ya. Yang dimaksudkan adalah hafal dan Nabi, bacaan Nabi, penjelasan Nabi, semua Allah Ta'ala jamin. So saya kata ini Nabi Muhammad kah? Macam mana? Dia dah cakap gitu kan. Jadi ini sudut sebenarnya. Kalau kita lihat kejahilan dalam bahasa Arab, ini adalah di antara perkara asal. Okey, itu dari 10 perkara yang kita katakan sebagai benda kalau kita ukur balik, kita jumpa semua kumpulan ajaran sesat atau songsang di Malaysia ni akan terlibat dalam sudut itu. Dan kalau anda kata kumpulan tu lebih jauh sikit, dia akan ada usul-usul tambahan. Usul tambahan yang kebiasaan kita jumpa adalah pertama, mentaklid para imam dan syekh. Ini sangat masalah lah. Kadang-kadang orang kita dalam bab belajar silat pun ini lagi dahsyat lah. Kita mungkin hormat bapak kita, tapi kita lebih hormat guru silat kita. Sebab takut nanti tak berkat ilmu kan. Babah punya ilmu tak ada hal. Ilmu guru silat nanti makan diri. Jadi dia akan taat guru silat lebih daripada taat kepada mak bapak. Ini kalau kita aplikasikan lagi dahsyat kepada orang berikut tarikat. Dia akan dahsyat. Ikutan kepada guru tarikat tadi, dia kata kalau guru tarikat dia cakap, dia takkan tinggalkan. Tapi kalau Nabi sabdakan, dia lawan. Nabi cakap tu mesti tak betul lagi. Tapi kalau guru tarikat cakap, takkan silap. Ini pasal kes kalau kita lihat kan, kumpulan-kumpulan yang apa kata tadi, hadis ahad tak dipakai dalam masalah akidah, tapi kelakarnya diorang berhujah dengan syair yang tak mutawatir pun. Syair seorang lelaki nama Akhtal. Akhtal ni seorang lelaki pada zaman Bani Umayyah. Dia seorang Kristian yang apa duduk bersyair pada kerajaan Umayyah tadi, ialah kutip dana, kutip kemasyhuran. Tapi tiba-tiba syair dia dipakai untuk menterjemahkan maksud kalimah Quran, sedangkan dia punya syair tak mutawatir pun. Tapi kerana apa? Guru-guru ajaran-ajaran falsafah tadi atau ilmu kalam tadi telah ambil kata-kata penyair tadi sebagai sandaran bagi penjelasan Al-Quran, maka anak murid ni follow, ikut. Tinggalkan hadis, ikutlah syair. Ni bahaya dia. Taklid syekh dan juga guru, imam. Ni kalau kita lihat banyaklah kes yang kita tu macam Arkam dulu kan, Ayapin kan, tarikat Naqsyabandi Muhibbin dan sebagainya. Ini memang kita nampak jelas lah kumpulan ni diletakkan orang-orang guru tadi mengatasi daripada hatta Nabi SAW. Okay. Bagi diorang ni kadang-kadang diorang kita lihat macam apa, kalau Syiah dia ada kumpulan dia Syiah, Sufi Batini guru dia, ahli falsafah dianggap ahli falsafah saja. Okey, orang jahil yang taklid imam yang empat pun kadang buat macam tu. Kadang-kadang imam yang empat pun tak suruh diorang follow macam tu, tapi diorang follow macam tu juga. Kadang-kadang imam hadis Nabi kata boleh pun, imam kata batal, dia kata batal. Kadang-kadang ada kita lihat contoh macam apa, pergerakan lebih daripada 3 pergerakan dalam solat yang diizinkan. Contoh buang kahak. Nabi ajar cara buang kahak dalam solat. Kalau ikut kiraan, langgar dah. Pergerakan 3 kali berturut-turut tu langgar. Nabi bukan angkat 2 kalau tak berturut macam ni, Nabi pegang itu buang. Nabi tunjukkan kepada para sahabat. Ataupun Nabi betulkan soft. Bila ada seorang sahabat belah kanan sampai kiri. Kalau kita ceritakan, Nabi tolak dia orang ke belakang, Nabi ke depan, tanpa ada masalah. Tak ada dipanggilkan pergerakan 3 langkah. Itu pasal kita kata pergerakan dibenarkan dalam solat. Itu kita kena faham. Itu guru dan imam kadang-kadang menjadi lebih dahsyat hatta berbanding Nabi SAW. Kedua, usul baru yang kadang dicipta adalah kasyaf atau ilham. Kasyaf atau ilham. Ini memang kita kata paling banyak lah. Orang kata dia mula duni dan sebagainya. Dia kata kalau dapat, guru saya dapat ni, dia dapat kasyaf, dapat lihat ini, dapat lihat itu. Ini benda yang kita panggil apa? Dia juga alasan. Mimpi. Semua tu dijadikan sebagai sumber untuk pendalilan agama. Hatta benda batal jadi sah, sah jadi batal, haram jadi halal, halal jadi haram. Hanya kerana daripada ini. Dan kemudian usul ketiga ni akal. Ni kalau kita lihat golongan ahli kalam, dia akan ikut sibuk akal dia. Kalau anda kata dalil bertentang akal, buang dalil, ambil akal. Ini di antara benda yang tak patut berlaku lah. Tapi ini yang terjadi pada masyarakat kita. Jadi dengan sebab itu kalau kita perhatikan, saya sebutkan tadi kan 3 usul. Yang pertama tolak nas, menentang nas. Usul kedua, dia ada peringkat-peringkat dia, beriman hadis, beriman Quran tak beriman hadis, sebagian dalil, tolak sebagian dalil,
kemudian ikut yang segala samar-samar, tidak percaya dengan hadis ahad, semua sekali ini. Kemudian yang hujung sekali adalah buatkan usul-usul baru bagi agama. Ini sebenarnya kalau kita ukur balik, kita akan melihat banyak kumpulan yang wujud di Malaysia ni terlibat dengan perkara-perkara tersebut. Ada yang panggil terang-terangan membuat pertubuhan, contoh macam Qadiani, golongan Jemaah Quran Malaysia Inti Hadis, Sistem Kufur dan sebagainya lah. Kumpulan ni yang kita panggil terang-terangan buat di kumpulan. Tapi ada juga kadang-kadang di kalangan orang Islam kita terpengaruh dengan ajaran tadi tanpa kita sedari sebenarnya. Jadi kita harap pembentangan kita yang seringkas tadi boleh memberi faedah pada semua. InsyaAllah kita buka soal jawab sekarang. Kita perhatikan kalau ada soalan, insyaAllah. Ustaz, saya nak tanya soalan ni. Sila. Saya tertarik yang tadi Ustaz sebut tentang hamba tu, yang taat. Untuk konsep seorang hamba taat ni, konsep seorang hamba, kita mesti taat dalam keadaan senang dan susah kan. Sama ada diuji ataupun tak diuji lah. So dalam waktu sama kita mengesahkan Tuhan lah. Tapi kadang-kadang apabila kita diuji, walaupun ujian tu kecil, contoh macam kereta kita rosak tepi jalan kan, yang pertama kita cari kawan kita ataupun mekanik yang terdekat, kita terlupa nak doa dan minta Allah bantu kan. Macam mana latihan untuk kita, hati kita untuk sentiasa ingat Tuhan dalam apa jua keadaan tu. Okay, bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Memang kalau kita kata musibah kecil, musibah besar. Musibah kecil ni biasa kalau contoh macam cawan pecah kat rumah, yang tolong kan, anak nangis tolong tengokkan. Maksud dia lebih kurang samalah. Kereta kita rosak, kita telefon mekanik, tak boleh buka pintu kan, tak kita doa terus, kunci masuk dalam bonet, mau tutup pintu, saya pernah kena baru kan, tutup bonet, dia check kunci mana pun dalam bonet. Okey, kita tahu yang pertama sekali masalah yang pertama kena fahamkan, bukan kita macam tinggalkan Allah Ta'ala dalam sudut tadi. Kita kena tahu bahawa ada benda yang dalam keupayaan kita membetulkannya. Benda dalam upayaan kita membetulkan. Macam tadi kan kaca dah pecah, membetulkan dia, bersihkan. Ini keupayaan kita. Yang kita duduk diam, ya Allah kaca tu pecah, ya Allah kaca tu pecah. Ini kena faham betul. Sudut benda yang masih keupayaan kita, luar keupayaan kita. Dalam melatih diri kita sebenarnya tentang relate dengan Allah Ta'ala, pada benda kecil-kecil tadi, kita bukan masalah minta tolong pada Allah. Kita kena sedar kejadian tadi. Pertama sekali sebelum minta tolong adalah sedar tak kita kejadian tadi qadar Allah. Qadar Allah. Maksud dia kaca tu pecah kan. Kaca, gelas mahal kan. Perempuan tu utamanya. Bila cawan ada set-set kan. Anak pecahkan satu. Hilang set lah. Dia set 6. Cawan tu hilang satu. Mula garu kepala. Nak cari balik. Dah tak keluar dah model ni. Okay. So jadi pertama sekali bukan masalah minta tolong dulu. Sedar tak kita kejadian tadi adalah atas kehendak Allah. Itu sudut pertama. Yang patut kita relate pertama bukan masalah tolong dulu. Sedar tak kita ini qadar Allah. So ini dalam konteks rukun iman kan. Kita ada yang terakhir. Yang kalau kita beriman Allah, para malaikat, kitab, Rasul, hari kiamat. Yang terakhir sekali beriman dengan qadar, baik dan buruknya. Ini tuntutan Allah Ta'ala pada kita. Okey, ini pertama sekali. Sebab kalau kita faham yang ini, barulah tajuk minta tolong tu datang. Kena faham minta tolong tu datang hanya lepas kita sedar daripada mana datang. Contoh macam ketika berlaku COVID-19 kan? Orang yang sedar benda ni daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dari Allah, dia akan mudah untuk ya Allah, ya Allah. Tapi kalau orang yang tak sedar benda ni Allah Ta'ala, arti kata lain, dalam ketika dia berhadapan dengan perkara-perkara ni seharian benda harian, dia anggap benda ni macam teori konspirasi sekian, dia akan sibuk menunding jari ke hulu ke hilir dan hujungnya tak ada pembalik, ya Allah, ya Allah. Faham tak? Sebab kalau orang yang sedar je Allah Ta'ala yang buat ni, dia sentiasa tadarru', dia akan ya Allah tolonglah kami, ya Allah. Hati dia balik Allah Ta'ala. Dia tahu takkan boleh mengangkat benda ni kecuali Allah Ta'ala. Hatta dia amuk sekalipun kerajaan, dia amuk para ulama, kata ulama ikut kerajaan, ikut WHO,
Dia tahu takkan bertukar apa-apa kecuali Allah Ta'ala kehendaki pertukaran berlaku. Faham tak? Dia beza kan? Kalau orang tu sedar Allah Ta'ala yang buat, so dia mudah untuk, kalau sekian luar batasan kita panggil apa, keupayaan dia, relate pada Allah Ta'ala, minta Allah Ta'ala. Kalau benda dalam keupayaan dia, contoh macam tadi lah, cawan pecah kan, jari kita dah kena himpak kan, terbuka pintu kepang kan, terhimpapkan jari. Memang ketika tu kita akan dia dua. Pertama, mula-mula sekali sebenarnya masalah qadar. After you believe in qadar, then only akan datang tajuk masalah isti'anah, istighatsah kepada Allah Ta'ala datang lepas. Yang ini mula-mula sekali. Sebabkan dalam Quran Karim, kalau tanya apa? Dalam surah Al-Baqarah ayat 154, 155, 156. Allah Ta'ala katakan, "Walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'." Kami pasti akan uji kamu dengan sedikit daripada ketakutan dan juga kelaparan. Wa naqsim min amwal, kekurangan dari segi harta, wal anfusi wath thamarat, nyawa dan juga tanam-tanaman. Wa basyiris sabirin, berita pada orang yang bersabar. Okay, siapa orang bersabar tadi? Alladzina idza asabatuhum musibatun, orang yang ditimpa mereka sebarang musibah, qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita ni milik Allah dan kita kepada Allah Ta'ala kita akan kembali. Allah Ta'ala jawab, ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah. Mereka itulah ke atas mereka selawat dari Tuhan mereka dan rahmat. Nampak tak? Jadi sudut betul dia adalah macam mana qadar dulu. Kalau seorang tu boleh beriman dengan qadar, mula-mula kena musibah dan tajuk doa dan sebagainya akan settle. Sebab benda yang kita kata ya Allah tolonglah aku tu, dia ada yang dalam keupayaan kita dan kita tak akan buat secara natural. Tak ada macam solat dulu kan, nak sapu kaca, solat dulu, Allah Akbar, betul-betul sapu kaca. Tak, kita terus jatuh-jatuh tadi kita akan sibuk kaca tu kita bersihkan, tanpa perlu kita ya Allah ya Allah, tapi kita redha pecahan ni daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu beza kan di antara dua perkara tadi. Okey, wallahu alam. Okey, assalam. Adakah wujud scan makhluk halus yang diklaim ianya daripada ruqyah? Contohnya pesakit seorang atau ramai video call dengan Zoom dengan perawat baca sesuatu, kemudian kalau ada pesakit yang muntah, maksudnya ada gangguan makhluk halus. Okey. Tajuk ini sebenarnya, tajuk scan ni, ini adalah satu tipu daya ataupun penipuan dibuat pada masyarakat pada zaman sekarang sebenarnya. Kalau orang tu kata ada kelebihan pada seseorang, saya setuju manusia boleh dapat kelebihan. Anybody can, Allah Ta'ala bagi kelebihan. Tapi kelebihan untuk manusia tadi dalam bentuk macam ni tak boleh jadi tiap-tiap hari. Tidak boleh jadi tiap-tiap hari. Sebab kerana kalau kita lihat dalam hadis Nabi SAW dan Quran sendiri, kalau kita lihat kisah Nabi Daud AS, ketika mana baginda didatangi oleh malaikat dalam surah Sad, bermula daripada ayat yang ke-21 sampai 25 atau 26. Kalau kisah tersebut, kalau kita buka, kan Nabi Daud AS didatangi oleh dua orang lelaki. Yang seorang tu kata, saudara aku ni ada 99 ekor kambing, aku ada 1 ekor kambing. Kan dia nak ambil kambing aku, kan. Yang datang tu malaikat. Nabi Daud tak tahu tu malaikat. Kisah lain, Nabi Ibrahim AS, ketika para malaikat datang nak musnahkan kaum Nabi Lut, singgah rumah dia. Dia tak tahu tu malaikat. Dia siap sembelih lembu, anak lembu, masak dan hidangkan kepada tetamu dia. Dan tetamu dia tak makan, baru dia tahu ini bukan manusia. Para sahabat Nabi yang ramai ketika mana Jibril datang tanya soalan Islam, iman dan ihsan, seorang pun tak tahu lelaki itu siapa. Lepas pergi baru Nabi kata, itu Jibril datang kepada kamu untuk ajar kamu agama kamu. Kisah Abu Hurairah anhu, ketika mana dia jaga taman sedekah, yang datang seorang lelaki cuba curi dan dia wrestling dengan lelaki tersebut, dia menang 3 hari berturut-turut. Sampai hari ketiga dilepaskan juga. Dia jumpa Nabi pagi esoknya, dia cerita Nabi apa jadi terakhir. Nabi kata, sadaqaka wa kadhub, dia cakap benar pada engkau, sedangkan dia pembohong besar. Dzaka syaitan, itu syaitan. Abu Hurairah pun tak tahu itu syaitan. Kalau kita kumpulkan kisah-kisah ni,
Para sahabat Nabi, bukan para sahabat, para anbiya pun tak kasyaf. Sesuka hati boleh lihat. Sebab para anbiya alaihi wassalatu wassalam, mukjizat mereka ni hanya berlaku sekali-sekala. Bukan dengan kehendak mereka. Sebab tu kenapa Ibrahim tak boleh tahu itu malaikat. Kalau dia tengok, malaikat, kenapa dah bagi hidangan? Kisah Musa tumbuk, malaikat datang nak ambil nyawa dia pun, dalam bentuk rupa seorang manusia, pun dia tak tahu itu malaikat maut. Dia tumbuk juga. So basically, semua sekali kisah tadi menunjukkan bahawa tidak ada diketahui macam tu. Kalau orang tu mengaku dia boleh scan orang dan sebagainya, soalan nak tanya, adakah orang tersebut lebih bagus banding Ibrahim AS? Dia lebih bagus banding Abu Hurairah radhiyallahu anhu? Siapa boleh mengatakan guru dia lagi baik dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, orang didikan Nabi, Nabi bela, Nabi asuh? So sudut ni secara jelas saya katakan adalah pembohongan, bukan adalah penipuan semata-mata. Dan benda-benda macam ni kita panggil apa, patut dihentikan. Sebab kita sepatutnya tak percaya pasal orang yang perkara gaib ni tak dibuka kecuali kepada utusan-utusan Allah Ta'ala saja. Dan utusan Allah pun dibuka sekali-sekala, tiap-tiap hari buat, itu bukan dia. So Allah Ta'ala sebut dalam Quran dan surah Ar-Ra'd ayat 38-39. Allah Ta'ala nyatakan ayat 38, Allah Ta'ala nyatakan wama arsalna min wama walaqad arsalna rusulan min qablik walaqad arsalna rusulan min qablik. Sungguh kami telah utuskan utusan-utusan hai Muhammad sebelum diri engkau. Wa ja'alna lahum azwajan wa dhurriyyah, dan kami jadikan untuk setiap rasul-rasul tadi pasangan hidup dan anak pinak. Okay, kenapa Allah Ta'ala sebut benda ni? Sebab Nabi SAW pernah inginkan supaya dapat bukti itu buat depan mata. Bila orang tu minta, engkau Rasulullah, ini bukti. Engkau Rasulullah, apa bukti? Buat. Kan kita ada kad kan? Kan tayang kad kan mudah. Kad kuasa. Tiba-tiba Nabi tak boleh buat macam tu. Nabi minta Allah Ta'ala jawab dengan ayat 38 surah Ar-Ra'd. Allah Ta'ala nyatakan, walaqad arsalna rusulan min qablik, kami telah utuskan utusan-utusan hai Muhammad sebelum kau. Wa ja'alna lahum azwajan wa dhurriyyah, dan kami jadikan untuk rasul-rasul berkenaan pasangan hidup dan anak pinak. Maksudnya dia manusia macam kau, bukan malaikat. Benar tak sebut? Wa ma kana rasulin ayyati bi ayatin illa bi idznillah. Tak boleh untuk seorang rasul datangkan sebarang bukti kecuali dengan izin Allah. Maksudnya tak boleh dia buat apa-apa syaitan Ta'ala izinkan. Musa tak boleh campak tongkat berkali-kali. Macam kan, kalau tidak kan ketika kisah Samiri kan campak tongkat kan mudah, ambil kau telan kan, dia boleh campak ketika masa Allah Ta'ala kehendaki. Masa lain dia tak boleh buat. Tapi bila orang macam ni kan, scan tiap-tiap hari, bedah batin tiap-tiap hari, ini sihir dipanggil. Ini adalah sihir. Sebab apa yang pada para anbiya berlaku sekali-sekala, terjadi takkan berulang kecuali Allah Ta'ala izinkan. Masa Nabi banyakkan makanan sedikit, tapi ada masa para sahabat pun kebuluran. Nabi banyakkan makan sedikit, ada masa para sahabat kebuluran. Nabi banyakkan sedikit, celupkan tangan bagi dalam bekas air, keluar buat ratusan orang terima air. Tapi ada masanya air tak ada sampai turun air tayamum. So fahamkan sudut itu. Jadi orang yang buat benda ajaib pelik-pelik tiap hari ini bukan dari Allah Ta'ala, ini daripada syaitan. Okey. Soalan 4, saya bertanya pendapat Ustaz Adli berkenaan golongan menyatakan Al-Quran punya makna zahir dan juga batin. Okey. Mana Quran zahir dan batin ni, kalau dia maksudkan dengan apa, maksud zahir yang pasal Ibn Abbas pernah nyatakan tafsir Al-Quran ni ada 4 bentuk. Tafsir pertama yang diketahui oleh semua manusia, semua orang Arab. Orang Arab tahu maksud dia, tak bertanya dah. Orang Arab baca-baca dia tahu, faham. Kemudian ada tafsir yang semua orang kena tahu, macam solat, aqimus solah, tak ada siapa patut tak tahu. Kemudian tafsir yang ditahu oleh para ulama, siapa yang mengikut belajar dengan Nabi SAW, belajar dengan orang belajar dengan Nabi SAW tahu. Ada tafsiran yang Allah Ta'ala simpan. So ada 4 benda tafsiran pengertian Quran tadi. Ada yang orang Arab tahu, Arab dengar terus tahu. Ada yang mesti tahu, kalau siapa tak tahu dia sewil atau dia gila, dia kafir. Macam tadi lah solat, puasa, macam kutiba alaikumusiyam. Siam tu apa? Siam tu apa? Dia tanya siam pula kan. Quran dah tahu kat sebut siam, tak ada siapa patut tak tahu. Macam watimul hajja wal umrata. Haj apa, umrah apa? Wajib tahu. Jangan kata macam apa hantar-hantar, tak ada. Mesti tahu. Kemudian ada tafsir para ulama tahu. Ini kita tahu start dengan Nabi, lepas tu kemudian pada para sahabat, kemudian pada tabi'in yang belajar dengan sahabat, tabi'in dan seterusnya. Kemudian tafsiran yang Allah Ta'ala saja mengetahui.
So kalau dikatakan sudut ini, kita setuju lah. Ada makna Quran yang zahir, makna dia zahir, nampak jelas. Ada yang tak jelas. Tapi kalau dikata Quran ni macam kes lah, Quran ni nyata, Quran tak nyata, tu masalah lah. Sebab bila saya jumpa dengan seorang abang tu dekat Taman Tun Ismail, dia kata Tok Guru dapat Quran ghaib, kitab ghaib. So saya kata dengan dia, abang punya Tok Guru dapat macam mana? Dia kata pakcik saya ni, dia kata dia kerja sebagai tukang sapu dekat Singapura. Dia buat kerja. Satu hari dengar suara tu kata suruh berhenti makan nasi. Selama beberapa tahun makan kentang je. Makan kentang. Dia pantang makan kentang beberapa tahun. Kemudian satu hari suara tu datang kata terima kitab ghaib. Jadi saya kata dengan dia, bang, macam mana abang nak pastikan yang bercakap tu bukan setan? Dia marah, dia kata, habis tu Muhammad cakap dengar tu, Muhammad tak dengar, dia setan ke? Saya kata, Quran yang Muhammad bawa kepada kita, saya boleh tunjukkan kepada abang bukti dia daripada Allah Ta'ala. Saya pun buat perbandingan lah, ceritakan kisah perbandingan kisah Quran apa tak sebut tentang fakta-fakta saintifik yang kita kaji baru jumpa sekarang. Saya buktikan satu-satu. Okay, saya kata saya dah ceritakan, sekarang abang ceritakan pula. Ustaz ni masalah. Kan saya kata kitab saya ghaib. Nak tunjuk macam mana? Cuma pening pada sembang kau macam ni kan. Saya tak tahu cakap apa. Pasal last kali dia kata macam tu. Saya cakap apa? Ini sudut kisah benar. Tapi maksud yang zahir dan batin tadi itu. Kalau dia maksudkan lain daripada penjelasan Nabi, para sahabat, para tabi'in ni, tak ada masalah. Dia pasal 4. Ibn Abbas sebut 4 kan. Yang Quran tadi kan pengertian dia ada 4. Satu, orang Arab tahu. Kedua, mesti semua orang tahu. Ketiga, hanya orang yang belajar saya tahu. Mana orang yang belajar dengan Nabi, orang yang belajar dengan Nabi, orang yang belajar dengan belajar Nabi. Okay. Lepas tu satu lagi Allah Ta'ala je tahu. Macam Alif Lam Mim. Allah Ta'ala je tahu. Para sahabat tak kata Alif Lam Mim tu apa maksud dia. Yasin apa maksud dia. Para sahabat tak tahu. Nabi tak terangkan. So faham Okey, yang kelima, soal. Assalamualaikum. Saya nak bertanya soalan. Ada tak Ustaz, jika kita tak kunut, menolak tahlil, menolak tawassul di kubur, menolak maulid, dan sekatan kita Wahabi, itu orang tuduh biasa. Okey. Itu dituduh lah, biasanya dituduh. Okey. Seperti yang sedia maklum, ramai Ustaz Asy'ariyah juga melabelkan golongan yang menolak perbuatan di atas sebagai Wahabi. Okey. Dan saya dengar pembukaran Wahabi dalam Facebook seorang ustaz ni, bahaya Wahabi dan teroris. Mohon penjelasan supaya tak keliru. Okey, sebenarnya itu adalah sunnah Nabi SAW. Masalah tidak kunut. Tahlil, tawassul di kubur, menolak maulid. Okay. Kalau kunut itu khilaf. Maksud khilaf tadi, benda tersebut datang diikat dengan para ulama, hatta Imam Syafi'i rahimahullah dan seterusnya. Memang benda ni ada khilaf. Khilaf maksud dia, bagi pihak A dia pakai dalil A dan B semua pakai dalil. Okay. Memang berdalil. Adapun tolak tahlil, tahlil memang tak ada dalil. Kalau anda kata orang tu buka dalam kitab fiqh Syafi'i, mana sekalipun takkan jumpa amalan tahlil. Amalan tahlil ni hanya masyarakat Melayu Malaysia je. Indonesia, Filipin dia amalkan. Selatan Thailand. Lain tak ada. Awak pergi Hadramaut, yang geng sufi kubur ni pun tak ada amalan tahlil. Kaifiat tahlil punya buku pun tak wujud kat sana. Ni kena jaga sikit. So tahlil tak ada. Dalam mazhab Syafi'i tak pernah ada ajaran tahlil. Okay? Tawassul di kubur. Tawassul kena faham. Tawassul ni istighasah. Bila sebut tawassul, maksud dia orang tu kata, ya Allah demi orang kubur ni, ya Allah demi si fulan ni, tolonglah aku. Itu tawassul. Yang kita panggil bid'ah lah. Tawassul yang sunnah, kita gunakan amalan soleh kita seru Allah Ta'ala dengan nama yang terbaik. Kemudian ataupun kita minta orang yang baik doakan kita ketika hidup. Itu tawassul yang sunnah. Yang bid'ah, bila orang tu kata, ya Allah demi si fulan, ya Allah kerana si fulan, ya Allah demi kemuliaan si fulan, bantulah aku. Itu tawassul dipanggil, yang bid'i. Kalau orang tu pergi kubur, dia kata, hei tuan kubur, tolonglah aku, itu bukan tawassul, itu istighasah, itu minta tolong, itu syirik. Fahamkan betul-betul. Sebab banyak orang kadang dia campur aduk, dia tak asingkan tawassul dengan istighasah ni, sampaikan dia campur aduk. Last sekali perbuatan minta tolong pada orang kubur tu pun dia nampak masih tak apa. Wahai tuan, tolonglah kami, wahai tuan. Dan ada dipanggil mahal qiyam, yang mana dibuat di kubur-kubur, yang diajarkan oleh geng-geng daripada Darul Mustafa. Dia kata, salamullah ya sadah min rahmah yasyakum atainakum wajidnakum. Dia datang pada, ucap pada orang kubur tersebut. Dia minta tolong pada orang kubur berkenaan. Itu dipanggil istighasah, bukan tawassul.
Tawasul, ya Allah kerana si fulan tolonglah aku. Saya kata itu bid'ah. Perbuatan minta tolong, ya Allah kerana si fulan, ya Allah kerana surah Yasin, ya Allah kerana kebenaran Al-Quran, kan bihaqil Quran, bihaqi Yasin, bihaqi Bismillah, ataupun apa, berkat doa la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Itu pun tawasul dengan kalimah tu dikira sebagai bid'ah, bukannya syirik. Tapi kalau dia kata pergi kubur minta, itu syirik. Okey. Dan berkenaan dengan tolak maulid Nabi SAW, kalau dia kata benda tu memang ajaran Nabi, kita buat. Nabi tak pernah ajar kita meraihkan kelahiran baginda SAW. So jadi secara asasnya benda tersebut tuduhan semata-mata tanpa dalil. Baik. Assalamualaikum Ustaz. Mereka mengatakan dinasti Fatimiyah keturunan Nabi untuk menghalalkan semua sambutan maulid, padahal mereka adalah Syiah. Betul. Saya ambil rujukan dari Bidayah Nihayah dan Ibnu Kathir, minta pencerahan Ustaz. Memang kalau dia kata, kita lihat kerajaan Fatimiyah Mesir ni, dia adalah kerajaan yang dia bukan daripada keluarga Nabi pun sebenarnya. Kena faham dia mengaku mereka adalah keturunan Nabi. Itu perhatikan balik. Sebab dia bukan daripada keturunan Nabi SAW, daripada Sufi Batini sebenarnya. Dia pindah ke Mesir, akui diri sebagai keluarga Nabi. Tapi lepas tu bila dia kuasai kerajaan tadi, dia buat apa ajaran dia buat. Dan dahulunya Palestin terlepas kepada tentera salib, berpunca daripada kerajaan Fatimiyah tadi serahkan. Sebab tu bila Salahuddin Al-Ayyubi dia nak take over balik Palestin, benda pertama dia buat adalah dia jatuh ke kerajaan Fatimiyah Mesir. Untuk elakkan, dia kata kalau dia serang, musuh tak datang dari belakang. Sebab terusan Suez kan, terusan yang di Mesir tu kan, di Eropah lintas ke situ, datang daripada arah Mesir. Kalau Mesir dia tak kuasai, nanti musuh daripada Eropah akan datang lagi. Itu pintu yang sampai sekarang patut ditutup, dia kata. Tapi itu perbuatan Salahuddin Ayyubi. Bila dia nak take over Palestin, dia jatuhkan dulu kerajaan Fatimiyah Mesir. Nak tunjukkan betapa khianatnya kerajaan tersebut terhadap Islam. So masalah mengaku keturunan, dia orang bukan keturunan daripada Nabi SAW. Baik. Berkenaan pergerakan solat Ustaz Adli tentu tadi, saya nak tanya mengapa Syafi'i lebih 3 kali batal. Dia macam ni, dalam mazhab Syafi'i, dia kata lebih 3 kali batal tu berdasar kepada kias. Ikut dalil, hanya ada lafaz Nabi SAW, la yasluhu syai'un min kalamil bashar. Tak boleh ada dalam solat sesuatu dari kata-kata manusia. Dengar tidak boleh ada dalam solat sesuatu dari kata-kata manusia. Bila Nabi tegur Muawiyah bin Hakam As-Sulami, dia cakap dalam solat, kan kawan dia sebelah, dia bersin, kawan tu bersin, hacum. Lepas tu dia pun kata, kan orang tu kata Alhamdulillah, dia kata yarhamkallah, kan. Dan kebetulan memang dua orang kan jumpa Nabi setahun sekali, kadang-kadang tak tahu dah turun perintah untuk diam. Dia kata waqumu lillahi qanitin, suratul Baqarah, bangunlah kamu kepada Allah keadaan diam. Dia tak tahu, so dia keep on bercakap. Jadi orang ramai pun tepuk suruh dia diam. Dia pun tengok, dia kata apa korang suruh aku diam, pasal kelas ummah. Dia marah pula. Bila dia marah pula kan, lepas solat, lepas tu dia tengok orang ramai macam suruh dia diam, dia pun diam. Lepas solat, ini sambungan dia. Lepas solat, dia kata Nabi bangun. Dia kata tak ada guru sebaik Nabi. Nabi tak marah dia, Nabi tak herdik dia. Nabi tak kata kepada dia kenapa kau cakap. Nabi cuma cakap apa? Inna hadhihi salawat. Solat ini. Innama hiya takbir, tasbih wal qiraah. Ia hanya takbir, tasbih dan bacaan. La yasluhu fihi syai'un min kalamil bashar. Tak boleh ada dalam solat sesuatu dari kata-kata manusia. Kata-kata manusia tak boleh ada. Okey. So dikiaskan daripada tak boleh ada kata-kata manusia, perbuatan manusia pun tak boleh. Perbuatan manusia yang tadi, ini kes termasuknya tajuk pergerakan 3 serangkai ni. Lebih 3 pergerakan dianggap sebagai batal. Sedangkan, saya ulang balik, sedangkan ada dikecualikan oleh Nabi SAW sendiri. Seperti kan, dokong, solat dalam keadaan dokong bayi kan. Nabi tunjukkan, bahkan dalam solat tu Nabi tunjuk solat asar. Dan Nabi jadi imam. Nabi solat asar jadi imam. Nabi solat dokong baby tersebut untuk tunjuk pada para sahabat benda tu boleh dibuat. Bukan maksud dia tiap hari semua orang buat baby di masjid. Maksud dia kalau terpaksa kena buat, dia boleh buat. Itu maksud dia. Baby tu menangis, letak dia menangis, then kita dokong lah. So basically Nabi tunjukkan. Bila Nabi tunjukkan takkan batal.
Takkan batal kan? Macam Nabi betulkan soft, tarik sahabat, betulkan soft, tu ni ke belakang, ataupun Nabi tarik Ibn Abbas, Nabi letak dia sebelah Nabi kan, dia solat sebelah Nabi, kemudian dia reverse, Nabi tarik, dia reverse, bukan sekali, berkali-kali. Lepas solat Nabi kata, oh, mali, apa hal, aku jadikan kau sebelah aku, kau berundur daripada aku. Dia kata, takkan aku boleh duduk sebelah kau Rasulullah. Nabi ketawa dan Nabi doakan dia, Allah faqihu fiddin wa alimhu ta'wil. So basically kalau kita faham itu, ada pergerakan dibenarkan. Saya bukan kata pada anda untuk suka-suka gerak dalam solat. Pergerakan yang dibenarkan. Contoh menghalang orang melintas. Kan orang melintas kita boleh halang. Atau membunuh binatang bisa dalam solat. Ular datang kat kita, kita boleh bunuh. Tinggalkan pergerakan solat, bunuh, kemudian datang balik. Tak batal solat. Itu maksud dia. Tapi oleh kerana tadi kan, dalam pengkiasan dalam mazhab Syafi'i tadi, dia pengkiasan tanpa garis panduan. Dia terus, kalau tak boleh ada kata-kata manusia, tak boleh ada perbuatan manusia. So dia terus klik. Last sekali, any pergerakan, betulkan soft, masuk soft, kita nampak orang kita macam 1 2 1 2 1 2 kan, dia jalan nak masuk soft kan, 1 2 1 2 1 2. Dan kalau kita kisah, faham kisah ni, kisah Umar kena tikam. Okay, Umar kena tikam. Ketika Umar kena tikam perut kan, pada tahun 23 Hijrah, dia tikam perut, Abu Lu'ah Al-Majusi tikam perut dia tumbang. Para sahabat Saf pertama main kejar-kejar dengan orang tikam Umar. Umar dia takbir, Allahu Akbar, datang dia tikam. Ketika tu Saf yang belakang tak tahu apa jadi. Zaman tu tak ada mikrofon, dia cuma dengar Umar takbir tapi tak dengar bacaan lain. Fatihah tak baca-baca. So apa jadi? Diorang kat belakang, Subhanallah, Subhanallah. Yang kat depan tak ada pula, oi Umar kena tikam. Tak, diorang tak cakap. Diorang teruskan, masih kejar tapi tak cakap. Bahkan Abdurrahman bin Auf, dia tebarkan kain selimpang dia, terkuk Abu Lu'lu'ah rasa kata tertangkap, dia bunuh diri. Diorang ketepikan dan terus Abdurrahman bin Auf sambung solat tanpa suruh solat balik. So soalan dia, macam ada pergerakan diorang ketika kejar Abu Lu'lu'ah tadi. Ini kena belajar balik. Sebab tu kita kata pergerakan dibenarkan dalam solat, tidak membatalkan solat. Pergerakan tak ada kaitan dengan solat, macam main game ke sebagainya kan, itu batal solat lah. Faham okay, jadi sudut dia kat situ. Masalah kenapa mazhab Syafi'i kata batal tadi, dikiaskan dengan tak boleh ada kata-kata, tak boleh ada perbuatan. Cuma perbuatan tak di-define. Kena define perbuatan yang tidak diizinkan. Kalau diizinkan oleh Nabi, maka sah, tak kacau. Okey, jika boleh, okey, kemudian kita dah terang masuk pendalilan. Salam, nak tanya kat Ustaz Adli tentang perawatan yang keluarkan benda-benda sepaku rambut dalam dan lain akibat sihir. Adakah perawatan seperti itu boleh datangi boleh